semenjak aku berhenti TV3, aku buka company aku sendiri, Nas Studio. Nas Studio tu dia ada dua. Satu, video production. Video production ni aku handle lah. Buat video klip, video corporate, video YouTube, segala video lah. Based on pengalaman aku bertahun-tahun dalam casting kan. Satu video. Yang kedua is printing t-shirt lah. T-shirt aku pakai ni T Terjah. Kita ada brand kita sendiri nama Dinotizen. Tu anak aku. Dia memang graphic designer. Dulu kerja Lascopa, Filipina. Dia kerja situ tapi lepas tu dia nak dia punya sendiri. Jadi sekarang dia dengan aku join sekali dalam Nas Studio. Dia handle t-shirt, design t-shirt, print dan jual online. Aku pula bahagian video. Video klip apa semua tu. Kalau all about video corporate, video YouTube semua tu. So join sekali. Jadi kalau kau bertanya dalam bidang apa, aku masih broadcasting tapi my own company saya sendiri, Nas Studio. Dulu saya buat semua untuk TV3 kan, dulu, tapi sekarang saya buat untuk saya punya sendiri. 20 tahun lebih, dekat 30 tahun aku dengan TV3, macam-macam program aku dah buat lah. Melodi, muzik, video klip, masa tu saya dekat Ambang Plastik. Ambang Plastik ada artis, ada senario, semua nak ada video klip, jadi aku kena buatkan, produce, buat, shooting, editing, semua komplit sampai jadi satu video. Jadi dalam masa dekat 30 tahun tu dah banyak program yang aku buat, tapi yang paling ngam, yang paling kebabum lah juga melodi lah. Di mana tak tahu, mungkin aku punya forte ada kat situ. Jadi melodi ni aku 6 bulan dalam melodi main team, lepas tu keluar masuk main team. Balik semula ke melodi 6 bulan, lepas tu keluar pula buat video klip. Balik keluar macam tu. Tapi melodi yang kekal bertahan sampailah bila Datuk Sri Farid dulu dia bos TV3, dia kata saya nak awak di melodi. Saya suka, family saya suka tengok awak di melodi. Dia tak nak awak ke tempat lain. Masa tu aku buat muzik-muzik. Itunya aku kena kekal dekat melodi selama 10 tahun yang panjang. Itulah kerja aku masa kat sana. Sedar tak sedar dah dekat 30 tahun masuk dalam pantas. Jadi itulah apa kepandaian, apa ilmu, pengetahuan yang tahu di TV3 tu aku guna pakai di sini, di company aku sendiri lah. Sampailah sekarang. Dah berapa lama usahakan sendiri punya company? TV. Mulanya dia sebenarnya pada tahun lepas. Saya berhenti TV3 tahun lepas. Sebelum berhenti TV3 memang dah sebelah kaki kat TV3, sebelah kaki dekat company sendiri. Jadi setiap hari saya kena TV3 tu saya pentas. Di office saya Shah Alam, betul balik rumah aku tak ada masalah. 3 tempat tu saya kena route setiap hari. Lama-kelamaan saya fikir, kalau saya TV3 buka MSF ni bagus ni, saya nak ambil. Tak tahan lah pergi 3 tempat kan. Kebetulan bulan 2 tahun lepas, Alhamdulillah dia buka MSS. Jadi saya pun ambil, Alhamdulillah saya ambil, barulah dua kaki di company sendiri. Tapi silaturahim, hubungan dengan TV3, Alhamdulillah. Termasuk juga hubungan yang semua. Dulu macam bersaing lah, RTM ke Astro kan dengan TV3. Tapi sekarang saya dah bebas. Saya rasa lebih sedap kerja sekarang, bebas saya boleh buat ke mana-mana station. Hari-hari awal keluar daripada TV3 tu tak ada perasaan takut ke? Mulanya memanglah cuak. Siapa tak cuak kan? Kita dah biasa kerja setiap bulan dapat gaji, kerja makan gaji, tak payah fikir apa. Kita fikir berkarya saja. Gaji memang ada, overtime memang ada, bonus memang ada kan. Tapi lama-kelamaan datang satu kesedaran kat kita. Kesedaran yang aku ni kerja TV3, kalau sampai aku pencen sekalipun, TV3 bukan aku punya. Yang aku punya apa? Tak ada. Aku cuma jadi bangga aku kerja TV3. Tapi aku tak boleh bangga dengan TV3 tu. Sebab TV3 bukan aku punya. Yang aku punya apa? Itu yang datang kesedaran. Macam mana pun aku kena ada aku punya sendiri. Jadi itu yang mula sebelah kaki kat TV3, sebelah kaki dekat company sendiri. Dan pengurusan TV3 pun faham benda ni. Dia orang faham. Jadi dia orang macam merestui lah. Dia orang bagi aku untuk gerak sendiri kan. Support. So aku masuk dulu dengan cara yang baik dan keluar pun Alhamdulillah dengan cara yang baik kan. Di silaturahim kan penting kan.
Betul, Jadi betul. itulah kalau ada kata-kata yang ada juga aku dengar orang kata macam kena buang dari TV3 ke atau tak pakai apa, pada aku itu semua kelakar. Sebab sebenarnya kita dalam keadaan yang baik, okey, sampai Ya. sekarang. Oh. Saya memang tak pernah dengar lah apa cerita pun. Kerja ni satu segmen, satu program yang saya cipta, saya create. Uh, Sebab pada masa itu saya tengok pesada seni kita terlalu ikut yang dulu. maksud Tak ada pembaruan. Kalau wartawan interview artis dalam satu program TV, tanya jawab macam tu je, tak ada pembaruan. Jadi saya yang peminat nonton TV masa zaman saya sekolah dulu, saya rasa kenapa takkan nak biar macam ni je sampai 20 tahun, 30 tahun dan sekarang. Itu yang datang idea saya nak cipta sesuatu yang lain, out of the box, berfikir luar, yang tak pernah orang buat saya buat. Itu yang saya cipta Terjah. Okey. Nama Terjah tu memang agak I can say that orang dengar pun wah macam kasar bunyi dia gitu kan. Tapi sebenarnya it's about sensasi. it's about Kita sensasi. cuma nak sensasi. Kita nak unsur sensasi tapi sensasi yang selamat, sensasi yang disukai, bukan sensasi yang memburukkan orang kan. Jadi itulah bila saya meneja orang, seperti yang ditanyakan saya meneja orang, saya kena gunakan psikologi. Psikologi di mana kita nak buat tapi kita tak nak buat dalam keadaan yang itu Hostile. mengaibkan ke begitu kasar kan. Biar dia sensasi, dia nampak wow, dahsyatnya. Tapi sebenarnya dia ada taktik dia, dia ada cara dia, ada etikanya. Still ikut etika kewartawanan, still ikut etika penyiaran semua kan. Kalau tak ikut dah lama memang tak boleh hidup pun benda tu kan. Ini dia hidup dan dia popular dan dikenal sampai sekarang. So itulah kalau orang kata Terjah ni melanggar etika kewartawanan, saya bangkang. Sebab saya buat ada dia punya cara dia. Macam mana kita nak letak diri kita kat tengah. Antara A dengan B, kita kena ikut laluan tengah. Kita jangan sokong A, kita jangan sokong B. Kalau sesuatu isu berlaku, memanglah kalau zaman sekarang ni orang nak viral kan. Orang dengar A dia tak payah kontak B ni. Terus keluar, viral satu Malaysia. Apa pula nasib yang B ni pula kan, dia pun berhak untuk bersuara kan. Jadi pada saya kena letak diri saya tengah-tengah, fair comment. Fair comment maknanya selagi kita cuma dapat satu, jangan share dulu. Tunggu sampai kita dapat yang B. Dapat dua-dua barulah kita share-kan, barulah dia jadi satu program. Itulah yang apa saya buat sejak dulu lah. So faham, ada orang yang faham cara saya, tapi ada pula orang yang tak faham ataupun dia jenis manusia yang suka nak kecam je kan. Itu atas dia lah. Janji kita letak diri kita kat mana kita tahu. Kita tahu etika kita tahu batasan kita kan. Jadi kalau saya pula yang diterjah seperti yang kata kan, macam mana pula saya kalau saya pula yang diterjah. Okey, dan kononnya orang yang terjah tu lebih kasar. Dia lebih itu macam mana? Okey, pada saya sentiasa letak diri saya dalam keadaan bersedia untuk apa saja kemungkinan. Kita jangan harap kita sentiasa dapat pujian atau kita sentiasa disokong ramai kan. Kita kena letak diri kita at any time boleh dipuji, at any time boleh dikecam. Jangan mabuk dengan pujian, jangan kalah dengan kecaman. Yang penting kita tahu nawaitu kita apa, pendirian kita apa. Jadi bila kita letak diri kita kat tengah, kita insyaAllah kita selamat. Sebab kita memang dah bersedia sebenarnya pada apa pun kemungkinan yang berlaku lah kan. Alhamdulillah selama Terjah, saya pun tak tahu Terjah ni tiba-tiba jadi meletup sampai macam gitu. Sampai dia jadi fenomena, satu fenomena dalam pesada seni kita. Dia jadi satu fenomena yang saya kata fenomena sebab dia jadi ikutan ramai. Ikutan ramai macam mana? Masa popular dulu, program tu popular dulu, banyak saya tengok kat YouTube, budak-budak sekolah dia berlakon jadi saya, pakai topi, pakai rambut panjang. Lepas tu dia meneja kawan dia tengah sepokok ke dekat sekolah dia. Dia meneja kawan dia pontian sekolah ke. Dia ikut, dia nak jadi saya ke, dia nak jadi Nasamat. Sebab tu saya pandang benda tu sebagai suatu fenomena. Iaitu sesuatu yang
tak ada jadi ikutan ramai. Itulah saya pun tak tahu dia sampai ke tahap itu, tapi dia sampai ke tahap itu saya terima macam ini. Jadi itulah makanya saya kena sentiasa bersedia dalam menjalankan tugas saya sebagai wartawan dan sebagai producer, bersedia untuk berhadapan dengan apa saja kemungkinan. Yang keluar kat TV itu semuanya selamat, yang jadi yang okey lah, tapi yang tak keluar, yang saya simpan sebenarnya banyak, yang tak jadi, yang bahaya. Lagi banyak lagi banyak yang tak boleh nak keluar. Kita nak keluarkan, kita nak sensasi, kita nak faham betul, tapi ingat orang punya air muka jugalah kan. Kita berpandu pada laluan tengah lah dengan nak shock kita je. Saya kesal juga bila baca, bila tengok dalam YouTube ke Facebook kan, yang masa berat sebelah, saya faham keadaan sekarang ialah masing-masing nakkan cerita yang viral. Dia orang tak ikut etika langsung. Baca ni terus keluarkan. Kadang-kadang dia tak tahu, dia tak pergi reporting pun. Dia dengar atau dia baca, dia share. Kalau share tu sebenarnya dah salah kat situ. Fake news, walaupun kau bukan wartawan. Walaupun kau bukan wartawan, kau tak pernah ada broadcasting punya background pun. Kau cuma orang biasa, netizen. Tapi kau share. Bila kau share secara langsung, kau dah berada dalam kancah ni, saya kata kancah kan. So, bukan salah dia orang, saya faham keadaan dah macam gini, dunia dah macam ni sekarang. Jadi, satu yang saya boleh cakap ialah ingat-ingat agak-agak nak buat tu biar balance. Kalau kau keluarkan cerita yang tak pasti ni, kau mesti akhirkan cerita itu dengan sesuatu yang tak pasti. Jangan sesuatu yang confirm. Kalau sesuatu yang confirm, maknanya kau dah memfitnah. Kan? Kena ada dua pihak. Always, macam kita dalam kewartawanan, ada kursus kewartawanan semua, kita diajar supaya selalu berada di tengah. Jangan side mana-mana. Ya, kadang-kadang ada artis tu yang saya tahu kita sebenarnya, tapi saya bukan polis, saya bukan hakim nak katakan kau bersalah. Saya cuma wartawan yang menyiarkan statement dia. Saya tahu dia menipu, dia kelentung. Tak apa, biar itu kau punya hak. Aku pula menyiarkan. Dapatkan kedua pihak menyiarkan. Aku bukan hakim untuk mengatakan kau bersalah atau kau kelentung aku attack kau balik. Aku siapa? Aku tahu aja. Tentulah kita punya kedudukan dia. Tapi kalau isu ni ada dua pihak yang bertentangan, hanya adil untuk kita mendapatkan kedua-dua pihak dan menyiarkan apa yang ada je lah kan? Dua-dua pihak bertentangan. Memanglah ada satu konflik, kontroversi antara dua pihak. Walaupun kita tahu siapa betul, siapa salah, tapi ingat kerja kita bukan untuk menghakimi dia orang. Kita melaporkan. Pengalaman saya lah. Pengalaman saya berhadapan dengan satu pasangan artis yang saya tak mau sebut nama dia sebab benda pun dah lepas. Yang rumah tangga dia berantakan, dan saya ada dua pihak punya statement. Saya kena keluarkan sebab cerita tu tengah sensasi. Malaysia nak tahu, rakyat Malaysia nak tahu cerita tu. Tapi cara mana saya nak keluarkan supaya tak memihak mana-mana. Jadi saya jumpa orangnya A, minta statement dia, jawab gini-gini. Tak apa, keluarkan. Jumpa pula yang B, dia jawab gini-gini. Tak apa, keluarkan dua-dua sekali. Itu cara yang betul. Bukan dapat A, terus keluarkan macam tu tanpa cari B sebab kita menyokong A. Kau bukan start mana-mana, ingat kau adalah wartawan. Macam blogger sekarang ni pun dia orang kena belajar benda tu sebenarnya. Benda tu penting. Etika ni nama dia dalam etika tu penting. Sebab kalau benda tu tak penting, kalau berlaku saman menyaman ke, misalnya kata tak bersalah, kau kata dia salah, berhak untuk saman kau, tetap kau kena. Walaupun kau bukan wartawan. Kau share mana kau dah perpanjangkan fitnah itu. Itu di dunia. Di akhirat nanti dijawablah kan. Dalam tempoh masa buat terjah tu, ada tak insiden-insiden yang hampir mahu, bukan hendak, mahu disaman oleh pihak-pihak yang diterjah? Okey, kita cuba mengelaklah. Saya sendiri pun masa baru-baru pegang jawatan wartawan, producer, memanglah kita tak nak benda tu berlaku. Tapi tak nafikan benda tu memang berlaku. Sebab kita
bermain dengan api. Hmm. Kita memang bermain dengan api, kita memang bersedia untuk dibakar, terbakar. Tapi biarlah terbakar yang bijak, bukan yang bodoh. Kan? Nak ikut gairah engkau aja, nak ikut kau punya cerita, meletup orang suka baca cerita engkau, ya tak. Jadi pernah berlaku, benda tu pernah berlaku. Kalau refer semula pada Nas Ahmad punya yang ada kat internet semua, memang pernah berlaku. Oh, Di pernah? mana saya pernah mahu disaman. Mahu disaman. Pernah masuk mahkamah. Masuk mahkamah tinggi. Selepas 5 tahun, pernah masuk mahkamah tinggi. Tapi itulah saya pesan, kalau kita berpegang pada jalan tengah, kalau kita buat benda tu ada bukti, ada sebab, ada segalanya, tak perlu takut. Sebab kita berada di tengah. Kalau kita cuma nak syok, macam kawan-kawan aliran saya, dia orang kalah di mahkamah. Sebab dia orang ikut gairah dia, nak keluarkan yang, yelah kau dapat cerita panas, betul panas, tapi panas yang macam mana? Panas yang membakar kau ke panas yang menyelamatkan kau? Jadi kalau menjawab soalan itu, pernah berlaku. Dan alhamdulillah, kerana berpegang pada etika kewatawanan, selepas perbicaraan tu, saya fitnah tak wujud, mahkamah mendapati fitnah tak wujud. Jadi pihak itu pula kena bayar kos mahkamah. Bila dah cek, saya ada bukti semua, saya ada videotape semua tu yang menunjukkan tak, itu bukan fitnah. Itu bukan fitnah, itu adalah tugas saya. Laporan. Jadi, dengan itu saya fitnah tak wujud. Kalau peristiwa saman ni, dia akan fitnah sebenarnya kalau orang kata kalau bila diorang saman tadi tu, bila diorang saman, dia saman atas nama Nas Ahmad tu ke, atau dia saman atas nama TV3 atau Melody? Okey, pada mulanya memang pada nama saya. Sebab saya yang interview dia. Tapi ialah saman ni kita bukan boleh petik macam tu kan. Kita kena tahu orang tu berapa. Engkau nak saman dia berbaloi ke, gaji dia berapa kan. Lepas tu yang dia berpindah pada TV station dan program itu kan. Jadi sebenarnya banyak orang yang, saya pun mulanya tak faham mengenai kedudukan saman menyaman. Sebenarnya dia tengok juga pada engkau nak saman orang tu, pendapatan orang tu berapa setahun. Dan pendapatan kau pula berapa setahun. Kalau engkau punya tak sampai level ni, kau tak boleh saman orang tu sampai juta. Kan? Sebab pendapatan saman malu apa, pendapatan kau tak sampai juta pun. Dia di mahkamah benda tu dia ambil kira semua. Jadi petik je boleh lah. Misalnya semua orang cakap, aku nak saman dia, katakanlah aku nak saman orang tu 3 juta, belum tentu mahkamah ada dia punya rate dia berapa. Tapi kalau nak macam sensasi, orang baca, padan muka kena sama. Satunya saya tertarik hati kat sini kan. Masa berita Nas Ahmad disaman dulu, ramai orang kecam saya yang komen kat bawah, padan muka Nas Ahmad gitu. Airkan orang lah begitu, ingat dia pandai lah, macam-macam lah orang kutuk saya, kau punya maki hama semua ada. Tapi 5 tahun selepas mahkamah keluarkan keputusan dan saya didapati tak salah, tak ada langsung yang orang pergi saya ke orang tanya pada saya, tak ada. Semua senyap. Itu yang apa yang berlaku di sini sekarang, di Malaysia sekarang. Kalau kutuk memang kau punya, tapi kalau menunjukkan kau baik, tak ada orang tanya, tak ada orang minta maaf lah dulu saya kutuk kau, tak ada. Tak ada kan? Masa terjah start dulu, social media semua sudah rancak ke masa tu? Masa dia mula-mula dulu? Belum sangat, dia baru orang Malaysia baru nak explore lah. Belum ada sangat Facebook, dia kan berperingkat mulanya. Tak sebab dia Facebook, antara Facebook, WhatsApp, Twitter semua tu kan dia berperingkat satu kan. Masa tu belum ada sangat. Yang ada pun internet dah ada. Dah zaman internet. Sebab tu saya kena kecam tu dekat blog. Masa tu zaman blog. Awal-awal dulu blog kan. So dekat banyak blognya saya kena kecam teruk. Saya terpaksa bertahan. Macam member saya lagi seorang pun kena juga yang lebih kurang macam ini, pun sama nyaman juga, dia perempuan kan. Jadi bila dia kena terus tension ni, terus tak boleh nak buat kerja ni.
Saya cakap ni gini lah, benda ni kalau kau kuat baca, kau baca. Kalau kau tak kuat baca, jangan baca. Itu je dia punya cara nak berhadapan dengan benda-benda macam ni. Sebab ni benda-benda yang melibatkan mentaliti kita. Kalau mentaliti kau kuat, kena baca, kau baca. Jadi kalau tak kuat, baik kau jangan baca, kau buat je kerja kau. Jadi macam tu. Alhamdulillah masa saya dapat ini semua ni, bukan kecaman tu, alhamdulillah mental saya ialah mungkin sebab dah lama dalam bidang kewartawanan, kita berpegang pada etika kita. Waktu saya tak takut apa. Tak ada masalah nak jumpa balik, nak jawab balik orang yang kecam saya, nak bergaduh pula dengan dia, tak payahlah kot. Banyak benda lain lagi yang lebih berfaedah yang kita boleh buat daripada melayan dia. Sebab kalau dia kutuk kita, maki kita, secara tak langsungnya kita dapat pahala free. Dia kasih kita pahala free. Jadi apa kita nak bergaduh dengan dia? Syukurlah kita dapat pahala free kan. Betul. Kita dapat pahala free kan. Yeah. Tetapi kalau kau bersalah, yes. Kalau kau memang bersalah, kau kena kutuk, kau kena maki, memang nak buat macam mana, memang kau yang buat salah kan. Kalau kau tak buat salah, jangan takut. Walaupun pedih, pahit, boleh menitiskan air mata, tapi syukurlah kau dapat pahala. Pendek kata memang jiwa nak kena lihat lah. Muka hati kena kering. Hati kering. Muka nak kena ada sikit tebal lah juga. Kadang-kadang saya sendiri tengok muka saya kat TV, masa terjar, saya tengok balik dalam YouTube, saya sendiri, garangnya aku, apa ni, sanggup aku buat ni semua. Sebab dalam kehidupan seharian kita sebenarnya, kita orang biasa. Macam ni kita orang biasa. Cuma bila benda ni macam berlakon lah, kalau kau berlakon jadi kru, kau kenalah jahat, baru watak kau tu menonjol. So bila saya cerita terjar tu, saya kenalah nampak setegas itu. Walaupun sebenarnya in real life, dia tak macam gitu. Bayangkanlah kalau namanya dia terjar, tapi saya datang dengan Assalamualaikum dengan sopan santun macam tu, memanglah dia tak pergi lah. Lain lah, jadi lain. Tapi dalam terjar tu semua, yang orang nampak kat TV yang tu, terus je saya menuju ke tempat. Sebenarnya itu yang terpapar di TV, yang tak ditunjukkan, adat Melayu, etika, kewartawanan semua ada. Datang rumah orang, of course lah, bagi salam, ketuk pintu, orang tersambut, kita masuk. Tapi itu semua kita tak tayangkan kat TV. Tak ada masa nak tayangkan. Melodi itu tahulah berapa minit aja. Kerja tak salah satu segmen. Jadi tinggal berapa minit dia tak ada masa nak siarkan Assalamualaikum semua. Tak ada masa. Terus je pergi zoom. Terus pergi menejar. Tapi tak nafikan adanya memang betul menejar. Spy misalnya. Artis tu saya spy dia dekat hotel. Siap menyuruh ni. Menyuruh nampak. Itu memang betul berlaku lah. Tapi itu pun masa nak edit tu kita kena pastikan jangan sampai mengaibkan kan. Biar benda tu sedap tengok dan dia pun tak rasa dia dimalukan kan. Tapi kalau kau yang buat benda yang tak betul, itu bukan kau dimalukan, kau yang masa kau buat tu kau tak pakai malu. Macam tu. Ada sebenarnya ni kalau artis buat kerja baik, kita pun keluarkan cerita yang baik. Artis menang peladuan ke, artis pertandingan menyanyi, artis berbakti ke, artis punya pencapaian di cemerlang, kita pun ceritakan cerita yang tak baik. Tapi kalau dia buat benda yang tak baik, kita pun kena keluarkan benda yang tak baik yang dia buat tu kan. Bukan maknanya kita start pada dia. Bukan lagi dia buat tak betul pun kita kata betul kan. Kita bukan betul sangat, kita pun manusia, kita bukan baik sangat kan. Tapi jujurlah. Jujur pada karier kita, pada kerja kita, pada apa yang kita paparkan kepada masyarakat. Jangan create cerita benda tak ada kau nak adakan. Itu memakan diri sendiri. Ya mungkin dengan itu nanti kau punya viewers ramai, dengan itu nanti kau punya Facebook semua tu meletup, YouTube kau dapat banyak. Ya, tapi berkat ke tak? Kalau kau dapat duit banyak daripada YouTube, berkat ke tak? Kalau tak berkat, kau kena ingat berapa banyak pun duit kau takkan kaya. Kalau kaya pun satu hari tiba-tiba kau sakit, dah tak boleh kerja. Habis. Mana berkat tu penting. Di kalangan artis kan, agaknya ada tak artis tu dia memang dia dalam keadaan kantoi. Dia memang Allah macam mana ni. Tetapi dia masih pandai lagi macam mana nak
PR diri dia. Ada ke orang macam tu? Ada ramai. Even ada kalangan itu pun terlibat dalam kes yang lepas tu. Itu yang saya kata, masa saya interview dia, saya tahu dia bohong. Dia bohong saya. Tak apa. Saya bukan polis untuk mendedahkan pembohongan dia. Saya cuma nak statement dia je. Jadi, memang dia cover diri dia. Tak apa, bagi peluang. Itu atas dia. Dia nak cover, dia nak cakap bohong. Pada saya lah, tak apa. Saya tak akan argue dengan dia, saya takkan tekan dia suruh dia mengaku. No, itu bukan kita. Kerja wartawan ialah melaporkan. Laporkan. Kalau orang kata, kau tak lapor benda yang betul, artis cakap bohong pun kau keluarkan juga. Bukan kita yang suruh dia cakap bohong. Dia yang cakap bohong. Jadi masyarakat lah yang menghakimi dia kan. Tengok dia punya face reaction masa bercakap. Tengok itu lah. Jadi kita bukan hakim. Kita semua wartawan. Wartawan menyiarkan. Menyiarkan sajalah. Kalau jangan nak menjatuhkan hukum. Jangan nak menjatuhkan hukum pada orang. Itu kerja pihak lain. Kerja mahkamah. Kalau lebih tinggi itu kita Allah kan yang menjatuhkan hukum. Buat kerja kita je lah. Laporkan. Dan kita sendiri pun orang biasa. Kita bukan orang baik sangat. Sangat kan. Dalam rebut. Tadi tu saya faham lah tu. Bila kita buat kerja kita tu, kita kena melakonkan satu watak. Tapi tidak seperti para pelakon. Apabila para pelakon dia melakonkan watak jahat, walaupun kita tengok dia jahat betul ini lakonan, tetapi jauh di sebalik sanubari kita masih rasa, masih tahu yang dia ni berlakon. Masalah dengan reporter ni, masalahnya ialah orang tak terfikir yang kita berlakon. Orang akan anggap itu betul kan, dan dia ialah dokumentari. Mestilah dia betul. Itu yang problem dia kan. Tak ada, nobody's perfect. Whether dia menteri ke, dia wartawan ke, dia polis sekalipun. Polis pun kalau kat rumah, kalau kat luar nampak dia gaduh, dia bertumbuk, bertembak dengan penjenayah. Kat rumah tak ada bertembak, bertumbuk dengan bini dia, dengan anak dia kan. Dia tetap ada semangat kemanusiaan kat situ kan. Dia pakai kain plekat tu, dia pakai kain plekat semua. So dalam tak ada, lucut lah dia punya pangkat semua. Jadi jangan itu don't judge the book by its cover. Jangan silap menafsirkan orang itu daripada luaran dia lah kan. Kita kena tahu tugas dia, pribadi dia kan. So itulah. Macam saya kata, saya sendiri pun terperanjat tengok saya kat TV. Beraninya aku. Macam gitu aku kan. Ya betul ni Memang betul kita kena tegas dalam tugas. Dia betul. Tapi agak-agak lah. Jangan lebih-lebih. Saya tadi tanya pasal saman menyaman tu, saya tak ada background knowledge latar belakang benda ni semua. Saya tanya secara random dan semula jadi je. Because dalam kewartawanan ni masalahnya ada memang peluang untuk disaman tu sentiasa ada kan. Kebarangkalian untuk disaman tu sentiasa ada. Even saya rasa dalam kita mengelak macam mana pun kena. Even dalam program yang macam saya buat ni pun, saya sedar bahawa apa orang belah sana cakap pun boleh membawa peluang untuk kita disaman. Menang kalah dia tu belum pasti lagi lah. Itu belakang cerita. Tapi untuk disaman tu, kebarangkalian tu memang ada kat situ. Jadi saman boleh jatuh kalau kita melaporkan yang memalukan dia, mengaitkan dia tanpa bukti yang kukuh. Kita cuma cakap dia begitu, dia begini. Tapi sebenarnya dia tak macam tu. Kalau sebenarnya dia tak macam tu, dia boleh fight yang dia tak macam tu. Tapi kalau memang dia macam itu, boleh fight. Fight lah ke mahkamah. Kita ada hujah, kita ada bukti yang cukup untuk kata dia macam tu. Saya pun sebenarnya artis pun baik-baik. Kawan-kawan saya juga. Kita kan kawan. Satu bidang semua. Cuma saya sebagai wartawan, saya kena jalankan tugas saya. Dia sebagai penghibur, dia jalankan tugas dia. Kalau dia okey, kita pun okey. Kita pun sentiasa nak jadi okey. Dan kita harap dia pun okey. Tapi kalau dia tak okey tu memang dia tak okey lah. Betul. Sekarang ni dengan rancakan internet dan social media, YouTube dan sebagainya ni, kewartawanan pasti telah berubah 180 darjah kan.
Macam mana abang punya tanggapan, perasaan terhadap era sekarang ni? Semua orang boleh jadi wartawan. Even saya boleh jadi boleh jadi interviewer. Ya, semua orang nak jadi wartawan dan semua orang nak nampak hebat. Kan? Tapi kena ingat yang semua orang kena ada asas sebenarnya. Siapa-siapa orang pun siang dia kerja mungkin supermarket, malam dia duduk depan komputer, dia buat cerita-cerita yang dia tahu cerita tu boleh menaikkan rating, boleh naikkan viewers dia kan. Dan semua orang nak jadi wartawan, sedangkan dia tak ambil kisah pun mengenai asas kewartawanan. Jadi pesanan saya, kalau kau minat dalam bidang kewartawanan, menghebahkan berita pun, ambil tahu juga mengenai law. Banyak boleh baca. Kalaupun kita tak ada peluang nak masuk ke Meskom, UiTM ke mana-mana yang ada Meskom, kita tak ada peluang gitu, cari baca sendiri dekat internet pun ada banyak buku-buku etika kewartawanan. Kalaupun kau tak ada peluang nak masuk universiti, tak ada peluang nak masuk Meskom pun, kau still ada peluang untuk ambil tahu, untuk tahu mengenai ini. Sekarang dah banyak bahan rujukan. Kena rajin lah kan. Rajin barulah kau boleh dapat satu kedudukan yang ukur. Kau berada di satu tempat yang ukur. Jadi kalau apa-apa isu kat situ pun, kau ada kau punya stand. Daripada kau tak ada kau punya stand, pernah berlaku satu Facebook ni lah, dia Facebook yang dikatakan gah lah. Banyak entah artis. Tapi bila artis tu bangkit balik, petikaikan kau dah tak ada apa, kau dah tak ada apa nak defend. Kau dah koyak kat situ, tak boleh nak defend sebab apa? Kau tak ada pendirian. Pendirian kau tu, pengetahuan kau dalam perundangan tu memang tak ada, kosong. Kau cuma ada kegairahan kau nak menyebarkan berita yang begitu kononnya best. Jadi kena fikir antara dua, sama ada berita kau tu sahih ke tak sahih. Dapatkan kesahihan. Jangan baca je terus percaya. Zaman sekarang bahayanya tengok TV terus percaya, tengok internet terus percaya. Itu sebenarnya yang makan diri sendiri. Jadi kena baca, buat kajian sikit lah. Bukan kajian lah. Cari dia punya poin-poin lain daripada sudut orang lain. Dan fikir sendiri pula daripada kau punya point of view sendiri pada isu itu, barulah benda tu jadi mantap. Kegairahan untuk dalam bidang kewartawanan ni, kegairahan untuk menyiarkan berita, nak jadi orang pertama, blog pertama, YouTube pertama yang keluarkan cerita itu memang tinggi. Yalah, zaman pun dah akhir zaman ni kan, memang benda itu yang orang kejarkan. Tapi ingat, macam mana pun kita tetap berdia Allah kan. Apa yang kita buat, satu fitnah boleh tersebar dengan satu jari. Habis satu dunia, satu pelusuk mana pun masuk benda tu kan. Kena ingat. Jadi ambil tahulah, usahakan sendirilah. Saya sendiri pun kalau ikutkan saya punya perjalanan hidup, saya pun tak berpeluang berada di Meskom Universiti kan. Tapi saya ada banyak poin lain yang saya yang sampai sekarang ni saya rasa saya berada di University of Life. Universiti kehidupan, iaitu belajar daripada apa pengalaman saya. Saya berada di TV station, yang TV station tu setiap minggu ada je kursus kewartawanan, kursus penyiaran, yang saya boleh timba all the knowledge, all the pengetahuan itu. Yang sampai ke tahap sekarang saya pula pergi diundang pergi bagi talk dekat mana-mana universiti, pusat pengajian tinggi menceritakan pengalaman saya di hadapan tu graduan kewartawanan semua. So dia jadi macam tu. So jangan rasa rendah diri kalau kamu tak berpeluang, sejarah keluarga kau tak dapat kau untuk menjejakkan kaki ke situ, tapi ada cara lain. Cara lain tu memang ada, terserah pada kau. Kalau kau betul minat bidang itu, heart and soul kau kat situ, do it. Not just hanyut dengan kegairahan kau. Orang keluar berita, kau pun nak keluar berita. Orang share berita, kau pun nak share berita. Tapi berita tu makan kau balik. Kena macam tu. Saya bukan kata jangan sebar berita, jangan jadi wartawan. Tak. It's good, bagus. Itu satu pengalaman yang bagus, satu interest, satu passion yang bagus. Tapi
agak-agak lah. Hmm. Buat. Rajinkan sikit. Jangan main langgar segalanya. Jangan langgar etika nilai-nilai hidup, Ya. nilai-nilai peradaban tu jangan terlalu langgar lah at least pun. Ah, Kalau tengok pada TV, memanglah saya sendiri pun tengok tapi TV kan dah banyak cut, edit. ya, Ada orang kata saya kurang ajar, datang rumah orang macam tu je terus-terus saya menejam macam tu. Tak. Saya ya, pun orang Melayu, saya pergi bagi salam, orang sediakan air apa semua. Tapi benda tu tak keluar TV. Mana ya, ada masa, ni bukan drama, babe. Ini, ya, betul. ini nak interview dia pasal itu. Jadi orang salah sangka ingat saya macam tu. Tapi saya mengakulah adanya memang spy. Kalau spy itu memanglah takkan Oops. kita spy orang tu nak sediakan air. Jadi, tapi di kalangan orang-orang yang kena terjah tu ada antaranya yang jadi kawan, ada antaranya yang menjadi lawan tak? Lawan? Ah, Maksudnya? kata saya tanya, ada di antara orang yang diterjah tu, mesti ada di antaranya yang jadi kawan, yang berkawan dengan kita lepas tu. Oh, jadi Dan kawan. dan ada Oh, antaranya, ada tak mungkin ada di antaranya yang menjadi lawan pula? kawan dengan lawan. Ha. Ya, ada sepasang artis tu yang saya pun duka cita sebenarnya sebab dia membuat satu yang telah jatuh pada kemungkaran Ha. dan dia buat tu masa tu saya wartawan dan saya kena laporkan perkara itu. Jadi dengan berat hatinya saya terpaksa datang berjumpa dia, menerjah dia, tanya dia kenapa, apa sebenarnya apa. Lepas tu of course lah dia ada satu pihak yang memusuhi saya selepas pada saya siarkan Sebab dalam peristiwa tu. TV. Dia memusuhi saya. Hmm. Ada pula yang dia jadi baik-baik. Dia makin bertambah baik. Kalau dulu dia seorang yang bini, tapi selepas peristiwa itu dia dah mula kenal mula kenal akhirat semua kan. Dia jadi orang baik-baik kan daripada peristiwa itu kan. Itu dua keadaan yang saya menghadapi kan, yang saya nampak selepas beberapa tahun peristiwa itu kan. Yang memusuhi saya sampai sekarang, alhamdulillah tak ada. Makin lama makin dia faham kedudukan sebenar, siapa sebenarnya yang betul, siapa yang tak betul, apa sepatutnya buat kan. Jadi saya berhadapan dengan dua-dua situasi itu. Daripada artis yang dulu hanya nak enjoy, mungkin dia handsome, jadi dia dapat peluang banyak untuk bongkar lah. Bila berlaku kantoi macam tu, dia jadi bertambah baik. Dah berkeluarga pun, alhamdulillah benda tu baik untuk dia, baik untuk saya. Saya sebenarnya serba salah bila berada di keadaan itu, tapi saya kena berada di situ, saya kena berada di kancah itu sebab saya wartawan. Kalau saya tak nak, baik saya kerja lain, baik saya kerja sekretari ke, baik saya kerja kelani kan. Tapi sebab saya wartawan, saya kena berada dan menghadapi itu dengan sebaik mungkin. Ya. Mungkin dalam keadaan kita pun orang biasa, kita bukan baik sangat. So, itulah yang saya nampak. Segala bebanan psikologi yang kita terpaksa pikul, kita kena belajar macam mana nak handle bebanan-bebanan kita lah kan. Handle situasi. Sebab situasi memang tegang. Terutama bila kita tengah berada di situasi itu. Dia laki bini bergaduh ke, kita berada di situ. Kalau kita diamkan, kalau ikutkan kata orang mengaibkan, kita menyialkan artis tengah bergaduh suami isteri ke, memanglah kalau orang pandang dari sudut itu, dia kata kau menyialkan, makna kau mengaibkan dia. Ya, tapi kita fikir balik, bukan kita yang suruh dia gaduh. Kau nak gaduh kat rumah lah. Kenapa kau gaduh depan aku? Dan aku wartawan, kalau kau gaduh depan aku terpaksa siapkan. Pasal itu benda yang betul berlaku depan aku. Kalau kau bergaduh kat rumah, aku pun tak rajin nak pergi rumah kau tengok kau bergaduh kan.
Dia jadi macam tu lah, dalam keadaan yang serba salah. Tapi itulah, walau macam mana kita benda tu berlaku depan kita pun cubalah sebaik mungkin, tapi sebaik mungkin supaya benda tu tak terlalu uh, memudaratkan dia. Nawan itu kita masa kita mengedit, masa kita keluarkan tu, ada tanggungjawab dari dalam diri kita supaya mudah-mudahan benda ni jadi tambah baik. Itulah. Saya berpegang pada itulah. Sekarang ni dengan internet dan sosial media, penyiaran berubah tak dunia penyiaran? Dia terpaksa bersaing dengan internet. Macam mana keadaan dia sekarang? Adakah TV station akan mati? Adakah TV station boleh mati? Dulu semua orang berebut nak tengok TV. Satu keluarga tu duduk tengok TV beramai. Apa-apalah, berita ke, wrestling ke, termasuklah melodi. Setiap hari Ahad 12 tengah hari, mak, bapa, anak kumpul depan TV nak tengok dan bercerita gini depan TV. Situasi tu dah tak ada sekarang. TV mungkin buka, tapi bukan orang tengok TV tengok orang. Orang sibuk sambil layan handphone ke, TV buka ni. Kalau ada yang best boleh barulah dia tengok. Dia tak betul-betul konsentrate macam dulu. Dulu keharmonian keluarga ada kat situ. Semua berkumpul kat hall. Tapi sekarang benda tu dah tak ada. Tapi dia orang tengok. Anak dia dekat bilik dia. Anak yang kedua bilik dia. Tapi dia orang tengok menerusi gadget dia orang sendiri lah. Sama ada menerusi laptop ke, handset dia kan. Dia tengok berita tu, tapi dia nak tengok atas masa dia, atas kehendak dia. Bukan lagi TV setiap kan, okey, pukul 12 tengah hari setiap Ahad, melodi. Semua orang kena tengok. Tak. Budak-budak sekarang, jenis sekarang, dia heran. Kenapa aku kena tengok, kena tunggu hari apa, kena tunggu pukul berapa. Dia nak tengok ikut masa dia. Kan? Betul. Itu yang kelainan yang berlaku dulu dengan sekarang. Tapi dari sini kita boleh nampak kan, yang penting ialah content is king. Content is king maknanya, kalaupun dia tak tengok pada hari itu dan waktu itu yang pihak TV station sediakan, dia tetap tengok. Dia nak tengok tapi di gadget dia. Pada bila-bila masa yang dia nak. Jadi, maknanya content is king lah. Content masih jadi tumpuan. Jadi, persaingan dalam itu ialah content tu mesti bagus. Content mesti menarik minat dia. Semua, kalau orang kata orang dah tak minat tengok, pada saya tak. Orang still minat cuma tengok TV itu, menerusi TV itu. Jadi ini cabaran kepada TV station. Macam mana nak tarik balik orang-orang, duduk balik, keharmonian keluarga tu ada balik. Boleh ke tak dia buat macam tu? Kalau dia ada akal yang boleh macam tu, okey, bagus. Tapi kalau kita tengok di seluruh dunia sekarang, tak macam tu. It happen that macam contohlah, muzik-muzik Muzik-muzik setiap minggu, tapi orang tak berapa tengok. Tapi pengambil dia AJL, orang tengok. Rating memang tinggi. Dia jadi macam tu. Sama juga macam program lain. Orang tengok, tapi orang nak tengok pada waktu TV station sendiri pun ada dia punya YouTube sendiri, ada dia punya Facebook dia sendiri kan. Sebab dia tahu content is king. Dan content is king pula, dulu nak jadi, contohlah nak jadi pengacara TV, host TV, nak kena kerja kat TV station, nak kena ikut TV station ini, ikat kontrak apa semua. Sekarang siapa pun boleh jadi host. Macam penyanyi juga. Dulu nak menyanyi, nak jadi penyanyi mesti ikat rakaman, saya ikat rakaman itu, saya ikat rakaman ini, baru kau boleh jadi penyanyi. Sekarang kau letak kamera, kau main gitar pun kau dah boleh whole world, kau boleh pergi seluruh dunia dengan populariti kau kan. Keadaan dah jadi makin mudah. Makin mudah, tapi kualiti jadi makin menurun. Kualiti jadi makin menurun sebab bila kau muncul sebagai artis yang tak cukup di grooming. Dulu kan bila kau masuk syarikat rakaman, ada dia punya PR-nya, ajar kau etika, ajar kau bercakap, ajar kau public speaking semua tu kan. Tapi sekarang tak ada, semua buat sendiri, semua hayun sendiri. Jadi mana yang betul tu betul lah, ada yang tak betul lah kan. Sama juga macam TV lah, boleh tak TV dapat balik keadaan macam itu? Amat payah, memang amat tipis. Tapi TV tetap orang buka. Macam saya sendiri pun, okey, ni saya cakap ni, TV buka. Tapi siapa yang tengok tak ada.
TV tu Siapa tengok? channel apa? Saya langgan Astro, saya langgan Unify, saya ada TV Box. Jadi yang sentiasa buka tu tak tahulah kalau tangan saya terbuka nyaman itu saja, tapi bukan, tak ada lagi cerita yang betul-betul saya nak tengok, saya ikut pada waktu yang dia tetapkan. Saya sendiri pun akan tengok pada waktu yang saya free. Saya tengok di internet, gadget kan. Ya. Sekali ada jugalah saya tunggu gitu. Tapi budak-budak sekarang dia heran kenapa dia kena tunggu Betul. Budak aku nak tengok dia tu aku kena tunggu. Padahal budak sekarang macam tu. Ya, betul. Saya punya rumah pun Minum. sila saya minum juga. Saya punya rumah pun dah setahun dah tak ada, dekat nak setahun dah tak ada TV. Saya tamatkan tahun dah tak ada Astro. Jadi jadi kan sekarang channel 1, 2 dan 3 pun mesti gunakan dia punya decoder tersendiri kan. Saya decoder semua tak ada. Jadi TV as in linear TV yang disiarkan oleh syarikat broadcasting ni, saya dah tak tengok lagi dah. Saya hanya depend on internet saja. Katalah saya nak tahu news. Phone saya ataupun TV saya boleh pergi ke Awani. Kalau Malaysia punya saya akan dengar di Awani. Kalau pukul 8 saya nak tengok news hari ni, saya pergi ke TV3 punya YouTube. Jadi pada saya punya own masa dan keputusan lah. Jadi konsep TV tu memang dah terpupus daripada makin lama makin lenyap pada fikiran saya. Dan anak-anak saya pun yang umur 10 tahun dan 19 tahun, malah 20 dan 22, mereka dah tak ikuti lagi dah konsep zaman dulu dah. Lepas tu macam dulu, okey, ini nak pergi toilet sangat ni, nak kencing sangat ni, tunggu sampai iklan baru pergi. Sekarang konsep tu dia tak mengalami pengalaman kita dulu macam mana. So bercakap pasal linear TV dia panggil, memang saya rasa itu akan terlenyap lah. Tapi cakap pasal konten pula tadi tu, saya rasa disebabkan oleh YouTube dan sebagainya, mereka telah membentuk konten-konten yang pelik lah. Benda yang macam paling boring tapi paling banyak viewers. Lepas tu bila saya tengok macam TV station punya, katalah rancangan Nona ke, saya dah lupa dah, Wanita Hari Ini ke apa. Bila kita tengok dia tertib dia tu, lepas tu bila dia interview, bagaimanakah Encik Hassan bermula dalam kerjaya ini? Lepas tu dia akan tukar suara dia semua kan. Kita tengok dah macam macam tahun 1967 dia punya perasaan tu. Because sekarang konten dia dah tak tertakluk kepada banyak undang-undang, dia hanya pergi kepada subjek, dia hanya pergi kepada hook line dia tu semua. Jadi perubahan tu amat ketara dan mungkin akan mengakibatkan dunia broadcasting mesti berubah dan ikut rentak dunia baru ni. Macam mana Abang Nas fikirkan? Kalau kita nampaknya apa yang berlaku di dunia luar juga macam itu, tapi kebarangkalian akan TV akan dapat semula dia punya yang macam dulu tu, susah nak bayangkan, terutama dalam era masa kini lah kan, era normal baru kan, new normal kan. TV memang berusaha untuk dapatkan semula, tapi jadi ke tak jadi tu tak siapa yang boleh pastikan benda tu. Apa yang kita nampak sekarang, TV sendiri pun kena ikut media sosial punya penangan. Stroke that is simple. Disiplin of broadcasting itu dah makin tak ada. Macam kita tengok macam katakanlah Nona ke kan, cara bertanya pun dengan sopan kan. Jadi itu membuatkan dia ketinggalan. Orang tak minat tengok yang tu. Orang minat tengok yang tegas. Jadi TV pun kena setegas itu. Itu antara sebab kenapa saya berhenti dari stesen TV dan saya ada YouTube channel saya sendiri. Terjah tu ada dalam YouTube channel saya. Bila saya tengok, saya rasa bosan tengok TV terlalu formal. Dia nak berkreatif tapi dalam still informal punya acuan. Yeah.
saya ada buat satu talk show. Okay, kita ambil contoh talk show. Saya ada buat satu talk show bertajuk One to One FM Kebabum. It's a talk show. Tapi bila bercakap pasal talk show, orang bayangkan mesti ada set, ada sofa, mesti ada band, kristal ke main kat situ, di hadapan penonton. Itulah talk show. Pada saya talk show dulu je macam tu. Sekarang talk show bukan macam tu. Ni kita ni tengah talk show. Kita talk kan. It's a talk show. Saya pernah bayangkan nak buat satu talk show yang tak ada set, buat kat luar. Orang ni cakap dengan orang ni mungkin kat pasar, mungkin dekat tepi pantai ke kan. Tapi dia talk, dia keluarkan pendapat dia. Itu orang sekarang nak macam tu, yang santai, yang tak disiplin. Tapi point sampai. Jadi TV pun kena ikut macam tu. Saya terpaksa keluar kerana saya nak itu. Terus saya buat dalam saya punya sendiri, One to One FM Kebabum tu channel sendiri. Saya buat itu. Tapi of course lah, dalam usia yang generasi macam kita, taklah macam generasi anak muda sekarang. Dia orang lebih, viewers dia lebih tinggi, subscriber dia lebih tinggi ya. Aiman Tino ke, sebab ni masa dia orang, zaman dia orang. Kita still boleh, walaupun kita punya tu tak seramai dia, tapi kita tetap ada khalayak kita sendiri. Teruskan, buat. Jangan tak buat langsung, sebab kalau tak buat langsung memang tak ada apa lagi dah. Dan kalau dah kira dah tak relevant dalam dunia broadcasting kan. So saya setuju yang macam you kata kan, talk show macam Mona Sopan kan, orang dah tak minat tengok tu kan. Jadi dia orang kena tukar lah, kepada saya dia orang kena tukar. Tak ada lagi cara macam tu. Tapi kalau dia nak teruskan juga boleh, cuma dia tak dapat rating yang setinggi dulu lah. Dia kena bersedia dengan rating yang itu. Kelompok yang itu, khalayak yang hanya minat itu saja. Sebab tu dia adakan channel. Channel ini untuk yang macam gini. Channel ini untuk yang santai. Channel ini. Jadi bila ada banyak channel, banyak pilihan kat situ kan. Selain daripada internet. Yang di media sosial ni pula, kebebasan tu sampai tak ada batasan. Dari segi broadcasting punya disiplin, camera shot ke editing semua tu memang out lah. Dia simple macam tu. Simple as raw as that kan. Dari segi dia punya point of content tu pula, kadang-kadang benda yang patutnya tak boleh keluar pun lepas. Jadilah huru-hara satu negara, satu dunia kan. Kurang penilaian orang yang membuat yang berlaku di dunia sekarang. Zaman. Yang tadi bila saya sebut Nona itu, saya sebenarnya saya tak dapat nak fikir apa program yang ada. Saya main sebut je Nona. Tapi ialah mereka itu untuk cater kepada peminat-peminat yang lebih tradisional macam tu kan. Tapi ialah memang kena teruskan sebab ada kelompok itu. Kelompok itu masih wujud dan benda itu kena teruskan. Jadi kena banyakkan. Yang tradisional pun teruskan, yang masa kini pun teruskan. Yang masa kini ni pula kalau bandingkan memanglah popularnya aja, tapi sebenarnya penontonnya khalayak muda tu aja, which is dia tengok habis ke atau dia tengok 5 minit dia tukar lain ke. Benda-benda macam tu. Teruskan dia, buat yang formal, yang tradisional, yang sekarang teruskan. Zaman dah macam tu. Tadi abang punya talk show tu apa tajuk dia sekali lagi? Okey, dia one to one 1 2 1. One to one sebab bersemuka lah, one to one. One to one. Okay. FM, one to one FM. F for film, M for music. One to one FM. Kebabum tu kebabum lah, betul. Tapi dia tak ada dalam Nas Ahmad Terjah punya channel. Dia channel dia sendiri. One to one FM Kebabum tu channel dia sendiri. Itulah satu talk show. Tapi saya ada dalam Nas Ahmad Terjah channel tu ada playlist yang masukkan juga itu. Walaupun dia sebenarnya bukan di Terjah punya channel. Dia channel dia sendiri. Kenapa abang buat strategi untuk ada dua channel yang berbeza? Sebab Terjah lah, dia punya struktur dia macam tu. Kalau yang ini is a talk show. Yang saya rasa tak sesuai nak satukan kat situ, nanti bercelaru. Okey. Sama juga kalau kita tengok macam TV station RTM, dia macam gini, dia TV station swasta dia macam gini. Jadi kalau disatukan, jadi itu juga nanti.
Betul, Okey, betul, saya ambil betul. contoh lah. Misal katalah okey, dulu masa last saya kat TV3, di saat-saat terakhir, saya kena produce M-Bus satu program yang 2 minit je. M-Bus ni 2 minit. Okey. Dia dudukan dia betul-betul lepas bulletin utama, lepas news kan. Okey, saya dengan cara saya lah nak sensasi, nak menghentam apa semua, baru saya tahu rupa-rupanya benda-benda macam tu tak sesuai letak dekat slot lepas bulletin utama. Sebab bulletin utama halayak dia orang VIP lah, menteri lah, orang biasa lah kan. Orang-orang yang itu. Kita nak letaknya sensasi yang gosip apa semua kat situ memang tak kena, Tidak kena dan tempat. memang akan kecoh. Embas tu dia kena benda-benda yang fair, benda-benda yang tanya pun bukannya sensasi, bukannya menerjam apa tak. Dia just tanya jawab sudah. It's just information like that, which is bukan saya. Saya bukan macam tu. So dari situ barulah saya dapat pengalaman macam tu. Jadi itulah terkait jugalah dengan yang apa yang kita cakap ni kan. Kita kena tengok juga kedudukannya tu kat mana, sesuai ke tak. Masa tu mass penonton dia siapa, adakah mass audience ataupun remaja ataupun orang muda. Melodi dia kekal hari Ahad, sebab hari Ahad 12 tengah hari tu memang semua orang sambil makan nasi kan, sambil makan tengah hari kan. Sesuai kat situ untuk nak membawang, untuk gosip apa semua kan. Kalau benda sama tu letak betul lepas berita utama memang itu. Halayak dia lain. So abang punya konten internet ni, konten Nas Terjah dengan yang one to one dekat Babum tu, macam mana abang punya approach, pendekatan, adakah konten dia mesti dilakukan setiap hari ataupun berjadual ke ataupun bila-bila je? Kalau ikutkan kegairahan saya untuk bersiaran, memanglah setiap hari saya nak masukkan konten kat dalam channel saya. Tapi saya tak pergi ke situ. Kalau saya fikirkan duit pun, memanglah saya masukkan apa pun kita asalkan boleh dapat duit dan monetize kan. YouTube kan monetize. Saya tak pergi ke situ. Saya buat bila saya nak buat, bila saya rasa saya dah puas hati. Ada orang dia pergi satu assignment, katakan siang dia pergi interview artis A ke orang A. Kalau boleh malam tu juga dia nak siarkan. Sebab selepas malam tu dah kira basi, cerita basi. Tapi pada saya pula, saya punya suka lah, saya nak siarkan tu bila. Selagi saya edit, selagi saya rasa tak puas hati, dah masukkan efek, dah masukkan apa nama tu, grafik atau audio visual, music background yang sesuai, saya rasa dah puas hati, barulah saya masukkan. Itu kata orang dah lambat zaman sekarang, orang main cincai je, pergi masukkan dia, orang macam tu. Tapi pada saya, tak, orang nak buat macam tu, buatlah. Saya takkan buat macam tu. Sampai bila, tak tahu sampai bila tu, tak tahulah kan. Tapi sekarang ni saya lebih macam tu. Sebab itulah saya. Itulah channel saya. Jadi dalam YouTube channel saya tu, Nas Ahmad Terjah tu, kadang-kadang seminggu ada satu, kadang-kadang 2 minggu ada satu. Sampai saya dah puas hati dengan editing tu, baru dah saya siarkan. Tapi ada juga klien lah, kita buka juga pada orang luar, yang memang dia ada time frame, dia nakkan pada sekian-sekian hari. Itu saya kena kejar lah. Saya kata ada satu syarikat tu nak suruh saya promote produk dia, saya menejak produk dia, siarkan semua, dia bayar saya. Tu saya kena ikut dia punya kehendak lah. Bila editingnya macam mana. So, tapi kalau yang saya punya sendiri, berita yang saya sendiri, atas saya nak siarkan bila. Saya faham macam banyak YouTube, Facebook popular semua. Antara satu faktor popular dia sebab dia banyak konten. Boleh kata sehari sampai 1-2 konten, ataupun setiap hari ada satu konten. Tapi tak apa, itu dia orang. Halayak dia ni, dia ada pengikut dia ni. Saya, sebab tu saya punya subscribers taklah tiba-tiba zoom mencanah naik macam dia orang punya. Walaupun saya ada nama, orang kenal Nas Ahmad, orang kenal kerja, ada jadi brand buat itu strong. Walaupun saya tak dapat viewers yang seramai itu, tapi saya puas hati. Saya puas hati sebab itu adalah saya. Itu hasil kerja saya dan saya tak ikut orang lain. Saya lebih suka unggul macam tu. Macam di TV dulu pun ada time frame dia seminggu sekali mesti keluarkan. Melodi tu seminggu sekali, musik tu seminggu sekali. Tapi sekarang ni saya bebas.
Betul lah. Kalau lama sangat pun tak boleh. Nanti orang lari kan. Kalau So, program tu itulah lama kena sangat. lama Ah, sangat ataupun 2 minggu, sebulan baru nak ada satu konten baru pun efek juga dan tak bagus sebenarnya untuk media sosial. ah. So agak-agak lah. Saya punya saya punya talk macam ni kadang-kadang sampai 2-3 jam. 2-3 jam Ha, siapa siapa yang tengok pun tak tahu. Tapi Ah, kan kita tak teruskan ya. Kita tapi tak teruskan sebab itu yang ada layu. Ah, kita teruskan lah, tak ada siapa boleh halang. itu satu-satulah, tapi saya rasa kalau perbualan tu menarik, subject matter dia sedap, perkara-perkara tu sedap, dia ada umur yang panjang. Kalau orang tu tak tengok tahun ni, orang tu mungkin tengok 2 tahun lagi, 5 tahun lagi atau 10 Ya, tahun lagi, dan konten tu ya, akan sentiasa ada sana untuk orang mempelajari atau mendapati sesuatu daripadanya. Dan saya punya approach ya. ialah saya mula-mula di kalangan kawan-kawan musicians lah. Diorang mesti ada benda-benda yang menariknya untuk kita berbual. Lepas tu saya akan jumpa dengan orang-orang yang saya rasa interesting. Yes, Saya you are right. Bukan semua cerita konten mesti hari ni keluar, hari ni boom, meletup subscriber ramai. Bukan semua konten kena macam tu sebenarnya. Kita bukan kerja pada itu kan. Kita kerja pada the quality yang benda tu jadi rujukan. Mungkin bulan depan, mungkin tahun depan, mungkin bertahun dari sekarang kan. Kita lebih puas hati pada itu. Kalau ikut budak muda, dia sanggup beli viewers, ada yang sanggup beli subscribers, sanggup beli itu semua dalam sebab nakkan benda tu cepat. Dan paling saya kesalkan ada stesen-stesen radio pun berpandu pada itu. Berpandu pada berapa ramai subscriber, berapa ramai viewers, apa semua tu kan. Itu menentukan quality of the product. Which is to me, tak boleh berpandukan itu sebenarnya. Sebab itu cuma luaran. Di dalamnya tu apa? Keunggulan kat dalam tu apa sebenarnya. Tapi itulah, kita menghadapi zaman yang macam itu sekarang. Lagu-lagu yang berkualiti pun entah tak disiarkan. Kita menghadapi. Ya, lagu-lagu yang berkualiti tak dapat ke mana. Lagu yang popish tapi ada banyak pengikut, untuk apa-apa sebab atau alasan pun akan mudah aja dimainkan. Tapi ada artis-artis veteran, bukan veteran lah, artis-artis yang ada nama dulu datang jumpa saya macam frust lah. Kenapa aku punya ni tak dapat sambutan, tak ramai orang subscribe. Saya cakap dia tak apa, kau teruskan aja. Kau teruskan ke keunggulan kau sebab kau punya pencapaian kau bukan segera, kau bukan mi segera. Kau mi goreng mamak. Nanti sampai bila orang ingat. Bukan makan hari habis. Ya, betul. Sekarang untuk jadi selebriti. Ya, untuk jadi selebriti macam-macam cara boleh kita jadi selebriti. Instagram lah, apa benda semua boleh jadi selebriti. Untuk jadi artis tu, untuk menjadi orang yang menghasilkan bahan-bahan seni tu, itu yang susah. Dan di TV ataupun di radio, orang yang betul-betul artis ni dia bertanding, dia bersaing dengan orang yang nak jadi selebriti ni. Dan selalunya keputusan yang akan dibuat oleh pihak stesen adalah keputusan yang mudah untuk dia cepat mendapat penonton ataupun pendengar kan. Lama-lama dia akan go for that. Ya. Dia go for that sebab dia nakkan iklan. Bila ramai orang tengok, artis tu katakan artis A tu followers dia ramai, jadi pengiklan semua akan mengiklan di program itu. Tapi kena fikir balik, betul ke artis tu follower dia ramai? Kalau artis tu follower dia sampai million, kenapa dia tak buat konsert solo? Tak payah dekat stadium besar. Betul. Tak payah stadium besar lah, buat dekat mini stadium kan. Okey, kenapa tak buat Betul. Kalau dah million punya followers, patutnya dah tahap kau boleh buat solo konsert. Betul. Apa yang berlaku sekarang kita tengok ada artis tu follower ramai tapi nyanyi kat dia
dapat jemputan nyanyi kat Jakarta, pagi pun out. Buat malu nama Malaysia je kan. Betul. Itu yang saya terfikir, kenapa radio sekarang berpandu pada itu. Betul. Follower dia ramai, media ni. Sekarang Itu. saya rasa radio station sudah kehilangan para pendengar jugalah sikit sebanyak. Dan sebabnya adalah kerana 5 atau 7 tahun yang sudah mereka tidak memainkan lagu-lagu yang berkualiti. Lagu yang berkualiti mereka sisihkan, mereka mainkan lagu-lagu yang berdasarkan sentimen-sentimen tertentu. Orang tu kena muda ke, orang tu kena syarikat dia bayar airtime ke dan sebagainya. Jadi akibat daripada tu, para pendengar bila dia dah ada alternatif lain, dia tinggalkan je stesen tu. Macam ini berlaku pada saya, mungkin saya adalah perkara yang tersendirilah. Saya tak dengar radio kecuali BFM, apa business channel tu. Kalau saya nak dengar lagu, saya akan tekan pada Spotify saya, sambung ke sound system saya. Because saya tak sanggup nak dengar lagu yang tak ada kualiti. Saya tak sanggup nak dengar para DJ yang gelak lebih kuat daripada lawak jenaka dia tu. Saya dah tak sanggup dengar benda tu. Dia sendiri gelak, dia sendiri lawak, dia sendiri gelak. Dan tu benda jadi lebih dahsyat, benda jadi lebih mudarat bila orang-orang generasi muda itu jugalah yang berada di stesen itu. Generasi-generasinya sama kita dulu dah makin tak ada, dah kerja lain, tukar bidang lain kan. Jadi bila generasi itu dan yang ada di keliling dia ialah artis-artisnya itu, jadilah itu. Jadi quality drop, dia dah tak bertahan lama. Saya ingat macam ada artis veteran antarabangsa yang dia jadi kesian tak dengan artis-artis masa kini. Sebab artis-artis masa kini dia naik dengan bidang gitu, tapi dia tak ada pengalaman, dia tak ada rasa susah, dia tak ada merasanya apa yang artis veteran dulu rasa. Jadi dia senang naik dan senang jatuh. Dah berapa banyak artis yang kita tengok meletup kat radio, tapi mana sekarang? Ada yang dah balik semula mengajar jadi cikgu, ada yang kan dia tak boleh tahan lama. Memang median, tapi lepas tu habis. Macam juga TV station yang aduan-aduan yang saya terima daripada rakan-rakan artis yang kata lagu dia orang hantar tapi pihak itu tak terima, kalau terima pun dia tak mainkan sebab itu adalah generasi sama dengan itu kan? Yang generasi kita yang dah makin pupus, kita ada. Dari situ saya rasa generasi yang masih ada kita ni semua kena teruskan tapi di online, buat blog sendiri, buat YouTube sendiri apa semua, teruskan itu sebab kelompok kau ada, halayak kau ada, semua peluang kau di mainstream tak ada dah. Dah. Orang dalam pun orang baru, yang menyanyi itu pun orang baru. Habis dah. Silap-silap the new media ni is the mainstream media. Dia new media yang menjadi mainstream media sekarang. New media ni pula di Alfa Akbar TV pula penuh dengan wartawan yang sorry to say lah, kadang dia menulis pasal muzik, pasal seni tapi dia tak tahu muzik. Ada anak gitar, dia tahu gitar, cakap pasal gitar, dia ni main gitar. Tapi mana satu bass, mana satu rhythm dia tak tahu. Kita tahu bass tu yang dia punya tali dia ada 4, tangkai dia panjang. Kita boleh describe gitu. Tapi dalam situ dia tak tahu, dia tahu gitar. Gitar. Dia bila bendanya asas tu pun dia tak tahu. Apatah lagi mengenai note music, apatah lagi mengenai mana satu rock aja pun dah ada banyak hard rock lah, heavy metal, rock lah, thrash metal lah. Dia tak tahu, dia tahu rock is rock lah. Sampai Ekspedisi menyanyi lagu ketuanan pun dikatakan ekspedisi nasyid. Sampai macam tu kan. Tapi orang-orang yang kita yang tahu ni dah mula berundur, kita dah rasa tak serasi kat situ. Sebenarnya jangan berundur. Teruskan tapi di bidang di platform yang lain. Kalau dulu di platform mainstream, satu stesen radio, satu stesen TV yang tu. Sekarang pindah benda lain.
ada halayak kau. Tapi kalau kau dah membawa diri, dah jadi bawa Grab ke apa ke, mana dah jauh bidang kau, pesada akan lebih teruk. Betul. Lebih di masa akan datang lagi. Lepas tu ketika tempoh PKP ni, saya punya kawan-kawan yang musicians sudah terpaksa menceburi atau lebih cenderung kepada new media ni, because mereka dah kehilangan dia punya live audience tu, live performance, live shows. Macam audio interface sekarang ni, saya dapat tahu dah tak ada orang jual audio interface dah, sebab dah ramai orang beli. So siapa-siapa yang terlewat beli tu susah nak cari. Saya mujur, saya sempat beli sebulan dua sebelum PKP dulu. Korbankan duit lah nak dapatkan benda ni semua. Tambahan lagi saya di kalangan para pencipta lagu ni, kita punya royalty teruk sikit. Jadi apa duit yang ada tu memang kena kemut betul-betul, buat pilihan betul-betul, nak beli tak nak beli, nak beli tak nak beli. Tapi sudahnya yang saya punya audio interface ni cakap, belilah, kena beli. Saya perlukan audio yang bagus. Untuk create saya punya content lah, tak apa. Music saya rasa dah gelap dan suram. Dia kata gelap, sebenarnya dia still ada followers, tapi kena teruskan di platform yang lain. Bukan matikan terus. Kekecewaan bila berlaku benda macam tu yang buatkan kita tak nak. Sebenarnya kena teruskan. Ya, ada halayaknya. Walaupun tak seramai yang mainstream, tak seramai. Ya. Saya sendiri pun, inilah, saya letak diri saya sebagai, saya tak pernah fikir untuk pencen. Saya tak pernah fikir untuk bersalah. Pada saya, kerja selagi hidup. Dalam Islam pun kata, bekerjalah selagi bernyawa. Tapi Melayu, bukan Melayu lah, tapi masyarakat tak kata, kau usia 55, kau mesti bersara, kau mesti duduk kat sejadah, kau mesti tumpukan kepada amal ibadat, which is wrong. Ya, amal ibadat tu ya, kena tumpukan betul, tapi bukan maknanya kau dah buang dunia terus. Dunia kena teruskan juga. Apa yang tengah in sekarang di market, kalau kau tak dapat ikut yang tu, kau still dengan kau punya, tapi di platform yang lain. Teruskan. Ada orang kata internet ni untuk budak-budak saja. WhatsApp untuk budak-budak, generasi tak, salah. Keperluan pada internet, keperluan pada semualah Facebook. Dah jadi macam keperluan kita pada elektrik, keperluan pada air kan. Betul. Tambah jangan fikir ketika PKP dan coronavirus ni, lagi keperluan untuk tu lebih mendesak, lebih lagi diperlukan. Ya. Dalam keadaan sekarang dia nampak semua back to basic, back to zero dan naik semula kan daripada PKP ni kan. Kena ikutkan rentak tu. Jangan keras, jangan langsung tak buat apa, dah lepak ya tunggu mati. Teruskan. Abang dari segi production, bila abang keluar production tu, one man show ataupun abang ada kru tersendiri, skeleton crew ke macam mana? Okay. Alhamdulillah sepanjang saya bekerja, semuanya saya banyak, saya tahu banyak. Maknanya saya bukan tahu reporting saja, saya pergi reporting, saya yang reporting. Balik tu saya yang hosting dan saya yang editing. Saya buat editing sendiri, Final Cut Pro semua. Banyak betul. Dulu saya pun cameraman, saya shoot sendiri. Jadi semua kepakaran tu membolehkan diri saya keluar bergerak sendiri. Satu orang. Usia di usia saya ni, generasi kawan-kawan saya dah sampai tak kata dia dah usia macam ni, dia dah tak perlu nak pergi shooting, dia dah tak perlu nak interview artis, tu semua budak-budak buat, budak intern buat. Dia beranggapan macam tu. Pada saya, dia budak-budak nak buat, budak-budak nak buat. Saya tetap akan buat sebab itu passion saya. Tetap buat. Saya tak peduli kalau pun saya dah, orang dah kenal, kenapa? Kerana tu saya dah tak boleh nak interview, kerana tu saya dah tak boleh nak edit. Zaman saya edit dulu,
Masa tu zaman syuting pakai beta tape, kamera Berat besar tu. pikul kat bahu kan. Tahu. Saya Kamera pernah carry tu. beta balik deck to deck kan. Kita berbangga dengan zaman itu. Kita dah tahu semua orang tak boleh nak kelentong kita lah. Kita tahu semua pasal nak edit apa dia punya masalah dia. Tapi kita kena ingat, jangan anggap bila kita dah tahu tu kita dah cukup besar. Tak. Generasi muda dia belajar yang selepas itu. Dia syuting tak gunakan tape, dia gunakan memory card. Balik dia mengedit guna Final Cut Pro atau guna Windows, dia tak gunakan deck to deck. Kita kena belajar dari dia. Saya terpaksa join dia, satu kepala dengan dia sebab nak belajar benda-benda tu. Jadi apa yang tahu, saya pun tahu. Dan apa yang saya tahu, tak semuanya dia tahu. Dia tak tahu pasal tape, dia tak tahu pasal edit deck to deck. Saya tahu dan saya tahu apa yang dia pakai sekarang. Jadi dengan pengetahuan ni semualah yang bila saya keluar, saya bergerak sendiri. Jadi apa yang saya buat ni sekarang, seorang. Saya lah host, saya lah reporter, saya lah editor. Itu, tapi ada kerja-kerja lain juga saya buat lirik lah, saya ada berlakon teater, mana sempat kan. Tapi memang one man show lah. Cuma baru-baru ni, baru Januari lepas kot, ada kawan saya seorang tu, dia dulu partner saya masa kami kat Johor, kami berkhidmat wartawan URTV, dia cameraman URTV. Lepas tu, dia dapat kerja utusan dekat KL, saya masih kat JB. Lepas tu saya pula dapat TV3 KL, sama KL, tapi dulu kat Johor kita partner, tapi bila dah kat KL, dia dengan sibuk dia, saya dengan sibuk saya, dah jarang kontak, jarang jumpa, press conference pun, kadang hai bye-bye aja. Lepas tu bila sampai ke usia dia dah bersara, sebab utusan dah tutup kan, saya still on, saya ambil dia untuk jadi partner semula, dia tolong shoot. Saya ajar dia video, dia tahu gambar still lah. Dia tahu gambar still foto. Saya tahu video. Saya ajar dia. Jadi dengan adanya dia, bila kita pergi assignment mana berdua, kita balik semula jadi partner. Kebanyakan video-video saya dia yang shoot. Balik saya lah yang edit. So adalah orang tolong, adalah partner juga kat situ. Kalau dulu semuanya sendiri. Saya buat seorang. Saya abang ada tripod, pacak kamera depan tu, berdiri depan kamera bercakap macam tu lah, lebih kurang. Ada macam tu, tapi tengok program lah. Kalau program macam kita, macam contoh macam Melody kan, dia banyak kamera punya movement, slanting ke apa semua, tak boleh nak pakai tripod. Tripod tu dapat gambar itu je lah. Sorry lah, sebenarnya saya patutnya tengok abang punya produk, punya konten dulu tadi, tapi saya tak sempat nak tengok abang punya konten betul yang apa, one-to-one FM tu semua. Okey, yang one-to-one FM beza antara terjahat dengan one-to-one. One-to-one ni dia adalah talk show, which is sepatutnya talk show-nya di studio, patutnya MCP. MCP ialah multi camera production. Kamera lebih pada satu. Mungkin kamera tengah, kamera tepi, kamera belakang. Masa shot, 3 kamera paling kurang. Ada yang pakai 4 kamera, 5 kamera macam Grand Prix sampai 20 kamera kan. Okey. Talk show ni dia pakai patutnya 3 kamera, tapi saya yang tukar tu jadi 1 kamera saja. Dan 1 kamera pak dia tak pakai tripod. Dia move. Jadi orang sekarang kan tak nak tengok yang boring static shot macam tu kan. Dia nak ada movement. Jadi sikit kriteria unsur-unsur shot dalam Melody itu saya masukkan dalam talk show itu, talk show one-to-one tu, album tu. Jadi jadilah dia satu talk show yang lain. Sebenarnya idea untuk nak tukar talk show ni dah lama. Masa saya kerja TV dulu, saya pernah buat proposal, saya nak buat satu talk show yang santai macam ini, bukan di studio, buat kat luar, asalkan dia talk show. Saya dah hantar proposal tapi tak dipersetujui, tapi beberapa bulan lepas tu saya tengok TV station lain buat guna itu. Idea saya tu. I was like, dia guna pakai apa yang saya buat. Tapi nama lain, tapi konsepnya konsep apa yang saya, kalau kebetulan, kalau dia yang punya, kenapa? Masa tu, kebetulannya saya buat, kebetulan itulah program tu keluar di stesen itu. Saya mengalami itu, tapi tak apalah, saya anggap itu bukan
bukan rezeki saya. Tapi saya pengalaman tu dah ada kat situ kan. Jadi bila saya dah keluar ni, saya buat yang saya punya sendiri. Apa yang saya dah ilhamkan tu kan. Saya talk show. Tak apa, yang lain tak sempat tengok, bila pun tengok. There's a difference between terjah dengan kebabung. Cuma kenapa saya tak dapat jumpa lagi one to one. One to one FM kebabung. One to one. Kalau kamu pergi dekat YouTube, one to one FM. Okay. Ada. Dia satu orang guest tu dalam 3. Sebab ada orang yang dia tak suka tengok panjang. Kita interview orang kan panjang. So saya pecah-pecah dengan part 1, part 2, part 3, part 4. Setiap satu artis. Tapi lepas kadang kita jadi masalah juga. Ada orang dia nak tengok 5 minit aja. Dia boring tengok lama. Adanya dia nak tengok lama, 10 minit, 20 minit. Dia boring tengok yang pendek-pendek. Jadi terpaksa play around lah. Yang kat Babung ni abang pergi buat kerja 2 orang lah kan dengan kawan tu kan? Dia ini tapi untuk yang selepas PKP ni nanti saya ada planning nak pakai host. Tak satu host perempuan, bukan lagi saya. Dia buat host, so saya akan shoot. Mana ada 2 kamera yang akan shoot nanti lah. Sekarang satu. Kalau tengok dia talk show tapi kamera dia memang kamera style tu lah, style melodi. Biasa sebut. Because abang ada orang kawan lagi kan. Ni abang pakai kamera apa bang? Sony model dia saya dah lupa. Video cam. Memang khas video cam. Video cam yang saya guna untuk melodi yang TV3 pakai kamera tu lah yang saya beli. Saya beli cari kat luar beli pakai sebab saya dah biasa dengan kamera itu. Saya tahu dia punya skill dia semua. So saya cari dekat Sony dan saya beli yang tu tapi advance sikit daripada yang TV pakai lah. Dia beli pun tak apa kan. Tapi saya lebih biasa pakai itu daripada pakai ada orang pakai handphone pun dia boleh shoot. Saya tak pandang rendah pada dia orang. Kadang-kadang handphone punya kamera kadang lebih dahsyat daripada tu tau. Cuma dia ada beza dia macam ni Okey. Saya pun boleh shoot pakai handphone. Pakai DSLR, kamera DSLR ni. DSLR. Dia ada video juga boleh. Tapi kena ingat, boleh-boleh dia pun dia ada batasan dia. Contohnya kamera DSLR, okey daripada sini nak ke sini, pen daripada kiri nak ke depan. Hasil dia akan jadi jerk. Sebab tu diciptakan video cam. Video cam dapat smooth, dia cantik kan. Jadi itulah. Walaupun boleh ambil, handphone pun boleh ambil video, DSLR pun boleh ambil video. Tapi kenapa orang cipta video cam? Masing-masing ada kelebihan dia. Jadi kita tak boleh pandang sebelah mata pada yang orang pakai cikai-cikai ke, simple-simple kita tak boleh pandang. Yang penting ialah kreativiti kau, konten kau tu. Itu yang penting. Bukan apa barang yang kau pakai. Kau beli yang mahal-mahal pun tapi kau tak kreatif, dia jadi orang tak tengok juga. Sama jugalah macam dekat satu masjid surau ada satu ustaz bagi ceramah. Orang ni dia dengan MCP, kamera video 3 kamera ke, macam tanyalah ustaz ke apa, lengkap ni dengan editing. Dengan satu orang tu dia pakai handphone aja. Dia shoot dengan ustaz tu dan dia upload. Yang itu lagi dapat penonton viewer ramai daripada daripada itu. Kau pergi dengan disiplin dengan kau punya mati kamera kau tapi dia pakai handphone. Itu membuktikan kreativiti dia. Kreativiti itu penting. Kenapa aku hilang? Dia terjatuh. Aku kena masuk balik sebab aku masuk balik. Saya boleh nampak gambar freeze ni. Okey dapat dah. Okey. Okey. Sebab memang kena bawa tripod lah. Jadi gitu. Kamera abang tu agak-agak berapa harga dia tu bang? Masa saya beli tu kebetulan masa tu tengah offer. Dia Sony tengah buat offer. Jadi harga dia masa tu 9,000
lebih. 9,000 lebih. Mem- Nak saya ambil sekejap? Wah, boleh Nak juga, boleh juga. ya? Saya pergi ambil air je bang Okey. Ni. Oh. Ni NX professional. Cam. NX Cam. Okey, dia satu bagus dia sebab dia pakai kad. Dia pakai kad. Dia pakai memory card. Oh, macam tu je. Memory card je. Kalau dulu masa aku dekat TV dulu pakai tape. Sekarang Beta. zaman dah berubah. Abang start dulu pakai kamera apa? Sebelum beta U-Matic semua pakai Masa tu saya masuk U-Matic saya belum masuk kerja. Saya masuk dah beta tape. Digital beta ke, analog beta ke. Pakai zaman masa zaman Aznil, Azwan kan masa dia kat TV3 dulu. Saya masuk pada saat-saat terakhir Aznil berhenti TV3. Azwan dah sebulan lebih berhenti pada masa tu. So masa tu beta tape lah. Mengasuh lah. Tengok kamera sampai nak patah bahu. So bila sekarang saya beli pakai yang dah pakai memory card. Oh, memory card tu dia punya paling tinggi berapa dia punya memory gig dia tu? Yang ni 32 gig. Rendah je bang. Yang ni 32. Tapi dia ada dua. A dan B. Jadi 32 kali 2 dah 64 kan. Tapi kalau saya nak masuk yang tinggi ni pun boleh 64. Tapi adalah tak perlu kot. Kita bukan nak buat filem. Kita bukan nak buat filem. Kita cuma nak buat TV program. Program ini pun dah sesuai sangat lah. Cukup lah. Ada 2 kad kat tu. Kalau kad A penuh, boleh pergi kad B. Kira untuk TV program okey lah. Untuk filem tak lah. Bila cakap TV program ni, ini tidak lebih daripada setengah jam lah ni. Full duration je. Tak lebih daripada 15 minit dia. Satu kad. Cecah setengah jam. Cecah. Bagus. Tapi kalau jangan bukan on aja lah. Kita kan sikit, lepas tu sikit lah. Kalau macam tu sesuai lah. Kalau untuk buat drama, ialah nak kena on setengah jam tu, itu memanglah kita tak buat drama. Kalau untuk dia panggil ENG, Electronic News Gathering, macam berita, buletin utama, semua tu, itu sesuai lah pakai ni. Sangat sesuai, melodi semua kan. Sebab kita cuma mula-mulanya datang cut away sikit. Lepas tu interview. Okey lah. Satu kad tu, boleh pergi pernah sekali hayun tu 4-5 assignment. Satu kad. Interview beberapa orang. Okay. Dulu masa pakai beta dulu kan dia berat kan. Solid dia tu kan. Kita nak bawa semua macam tu. Lepas tu bila dia tukar kepada kamera yang macam ni kecil ni, macam mana dia punya transition tu? Macam mana cara nak adjust tu? Senang ke ataupun macam berlawan juga dengan nafsu ke macam mana? Dia cuma dari segi stable gambar tu lah. Bila berat, dia lagi stable berbanding ringan. Ringan kadang kita shoot tu, kita tarik nafas pun gambar pun kalau stable. Tapi bila dah ada stabilizer ni, dia boleh stable kan. Kira okey juga. Tapi lebih okey kalau kita ada, apa dia orang panggil gimbal Gimbalnya. Gimbal yang macam tripod tapi gimbal dia boleh steady kan benda tu. Shot dia pun cantik, dia punya wide angle dia macam fish eye semua. Gimbal lagi, tapi kalau kamera besar macam ni macam mana nak pakai gimbal? DSLR boleh atau handphone boleh lah pakai gimbal. Gimbal memang best, cantik, tapi itulah dia tak boleh kamera besar macam ni. Saya perlu kamera besar macam ni sebab yalah, dia punya function ni kita tahu, jadi lebih senang, lebih selesa lah pakai. Katalah kan, kalau kita nak buat satu program, 2 kamera, because kita nak buat talk show, 2 orang.
2 kamera. Kamera ni sesuai tak? Katalah saya nak buat show yang macam saya buat sekarang ni. Dia berbual, tak tahu lah sejam habis ke, 2 jam habis ke. Kalau macam tu, macam mana abang sarankan in terms of production? Apa kamera nak kena pakai? Dia record dalam mana? Okay, kamera ni boleh juga, tapi kau bukan record terus dalam kad. Kena pakai mixer, maknanya 2 atau 3 kamera tu kontak pada satu mixer. Mixer tu dah hanya record. Jadi apa yang record pada kamera tak direct, dia direct ke mixer. Mixer tu lah yang akan rakamkan pada tape ke, pada memory card yang menjadikan apa yang kita shoot. Macam sekarang kita direct apa yang kita shoot pada kad, itulah yang end product. Ini end product ni adalah sama macam mikrofon. Ada satu mikrofon dengan 3 mikrofon. Tiga-tiga tu akan pergi pada satu audio interface. Audio interface je lah, ada phantom power. Yes. Jadi macam tu juga kamera. Tapi masalah dengan kamera ni bila MCP lebih pada satu kamera, dia mesti kameranya model yang sama, jenis yang sama. Pasal apa? Kalau tak nanti, okay, kamera 1, kamera 2, kamera 3. Kamera 1 gambar dia terang sikit, kamera 2 gambar dia gelap sikit. Bila kau nak editing nanti dia akan jadi dia tak seragam. Kita gambar close up gelap sikit. Gambar full kan dia jadi terang sikit. Nak matching kan, itu pun bila 3 kamera yang sama tu, technician akan matching kan dulu. 3 kamera tu dah matching semua, barulah boleh live, barulah boleh record. Itu dah apa yang berlaku di studio TV semua, dia akan letak white balance tu. Kertas putih kat tengah, semua kamera 3-4 kamera semua ambil white balance pada nisbah yang sama. Jadi maknanya dia dapat kualiti yang sama untuk on air. Kalau dia tak buat white balance, akan jadi tu kamera 3 terang, kamera ni gelap, dia akan jadi macam tu. So, kalau nak buat macam ni, program macam ni, nak pakai MCP makna lebih pada satu kamera. Dia 2 MCP atau SCP, single camera production atau multi camera production. Single camera tu yang shooting satu kamera saja macam saya buat. MCP shooting lebih pada satu kamera. 2 tu saja. Masing-masing ada kelebihan sendiri. Satu kelebihan pada MCP ialah kau tak payah zoom in, kau tak payah zoom out. Sebab ada satu kamera yang memang khas untuk single. Kamera ni khas untuk half body. Kamera ni half to establish shot. Kau tak payah nak zoom in, zoom out. Jadi switcher yang dekat dalam control room, dia yang pilih. Masa ni nak gambar dekat, dia akan punch camera 1. Camera 1 memang single shot. Lepas tu, dia ni pula menyampuk. Dia dekat camera 3, dia punch to 3 pula. Dia ada button kat situ. Dalam control room. Itu yang bezanya lah. Tapi saya personally saya lebih suka kerja-kerja STP ya. Single. Saya tak suka konti. Sebab tu saya tak suka buat drama, saya tak suka buat filem sebab nak jaga konti tu ya Allah sakit. Misal kata kita syuting itu katakanlah pagi. Lepas tu break makan kejap, petang nak sambung. Kau nak dapatkan balik cuacanya macam pagi tu payah habis satu. Lepas tu tak payah pagi lah. Kalau sama jugalah. Tangan dia mula-mula macam gini. Tiba-tiba kau break, pergi makan kejap. Sambung tangan dia macam ni juga. Kau tak boleh buat tangan dia. Benda-benda macam tu aku suka. Aku suka SCP sebab dia choppy, very choppy. Macam tu lah melodi yang cakap pun boleh potong. Orang kan cakap, adalah gam artis lah. Orang ada artis yang dia pun cakap laju je, semua point. Jadi bila kita rakam dia, kita ambil in, out, masukkan. That is Norman Yusri Adri, KLU. Dia kalau bercakap, memang semua. Tapi ada pula artis yang dia nak cakap satu ayat tu, macam ada emas dalam mulut dia. Dan dia cakap, saya rasa, iya, betul. Wahal ayat dia cuma saya rasa betul, tapi dia punya saya rasa. Kalau nak kena copi sambung kan, that is M. Nasir lah tu. M. Nasir. Selain daripada tu, arwah Haji Samsudin. Arwah Datuk Haji Samsudin pun jenis macam tu. Ya, bukan salah dia. Dia jenis orang yang terlalu berhati-hati nak cakap. Satu ayat dia tu penting. Ayat dia tu perlu. Dia jaga ayat dia.
Tapi yang memang tutup that is KRU lah. KRU Saya dia tengok ketiga tu. Senang, in, out, masuk. In, out, masuk. Lepas tu, saya memang pernah buat kerja cameraman lah. Buat kerja camera work ni. Event. So, antara perkara yang paling mustahak sekali saya diajar adalah macam mana berfikir edit on camera. Okay. Katalah event ni, menteri akan datang daripada satu pintu. Lepas tu dia akan duduk kat situ dan dia akan sign autograph ke apa benda. Lepas tu dia akan keluar, dia akan jalan ke sana. Lepas tu macam mana, kita dah tahu dah apa akan berlaku. Jadi macam mana kita nak approach perkara ni, dalam fikiran kita dah edit dalam on camera dah. Macam ni kita pergi, lepas tu curi next shot macam mana. Itu perlu, tapi itu perlu kalau dia sendiri yang edit. Misal kata one man show lah. Saya yang cameraman, saya yang interview, saya yang balik edit. Itu lagi senang sebab kita tahu kita nak apa. Tapi kalau cameraman orang lain, editor orang lain, reporter orang lain, itu akan jadi masalah. Reporter nak macam ni, cameraman nak kasih. Tapi kalau orang yang, saya lebih suka selalu bersikap fleksibel. Maknanya apa pun bahan yang datang pada saya, macam mana nak buatkan dia tu okey boleh pakai. Yalah, baru-baru saya bekerja dengan cameraman yang baru, dah tentulah menghampakan saya kata spot dia apa semua. Kan? Dia tak biasa, dia tak faham apa yang saya nak. Tapi saya pula, tanggungjawab saya, tugas saya macam mana nak menjadikan benda tu cantik. Walaupun sebenarnya hancur. Sebab kadang-kadang kepala terpotong, kita macam mana cantik dia. Kalau masa tu ayat orang tu cakap penting, patutnya pergi close up kat muka dia, dia pergi ambil full shot semua. Macam mana saya nak crop ni. Crop tu pecah ke tak? Ada crop yang selamat. Kalau HD, ada crop yang dia jadi kembang gambar tu kan. Bila pixel tu dah banyak pecah tu kan. Kena pakai sendiri ni. Dalam kebabung tu banyaknya saya terpaksa crop. Sebab apa? Dia cameraman tak ikut pada apa yang orang tu cakap. Kemahiran cameraman dan pengetahuan dia baru lagi ni. Tapi yang you kata edit on camera tu pun kalau untunglah kalau dapat cameraman yang faham you. Itu tak ada masalah. Dia faham you ni edit macam mana. Dia dapat kasih apa yang you nak. Tapi kalau kena macam kat TV station, saya kat TV3 dulu, hari ni keluar dengan cameraman ni, besok keluar dengan cameraman ni. Kita tak sempat nak mengajar ini, dia pun tak sempat nak belajar kita. Dah kena orang lain. Itu jadi kita pula macam mana kita nak mengedit berdasarkan apa yang ada di depan mata. Faham. Macam saya dulu dengan syarikat kecil kan, kru pun tak ramai dan edit pun kita kena buat sendiri edit. Jadi kalau kita boleh edit on camera, jadi bila kita buat editing senang lah. Lagi bukan senang, lagi tak banyak pakai masa. Tapi bang, sejarah melodi ni, konsep yang melodi bawa tu agak memang baru lah di channel station kita pada masa tu. Dia punya kamera. Macam mana idea tu, kalau mungkin abang tak ada kat situ, tapi macam mana idea tu tercetus lah nak dapatkan kamera macam tu? Manakah model yang dia guna pakai, sejarah dia tu? Abang boleh cerita, ada pengetahuan tu? Saya masuk masa tu melodi dah popular pun. Malah saya adalah peminat melodi pada masa saya masih sekolah. Dan saya tengok melodi adalah program yang sangat saya minat dalam semua stesen TV, semua program TV. Tak sangka pula satu hari nanti saya dah besar, saya akan bekerja di TV3 dan saya jadi producer program yang saya minat tu pula. Okay. Jadi masa saya masuk kamera tu, masa tu dah lepas zaman Aznel. Sepengetahuan saya yang cipta benda tu ialah Aznel. Shot yang selanting shot tu Aznel yang tu pada Aznel yang producer pertama melodi. Dia yang produce shot semua, dia yang produce. Bila saya masuk, saya guna pakai apa yang dia dah cipta sebab tu dah jadi melodi main trademark. Cuma saya tambahkan dengan saya punya stroke lah, that is kerja reporting style, soalan yang macam gitu. Itu yang saya create sendiri, yang saya editkan dalam apa yang Aznel dah cipta.
Jadi kalau you tanya mengenai siapa yang mencipta semua, pada saya Hasnel lah. Hasnel bukan dia seorang dia, tapi dengan producer pada masa itu Nick Ramsey. Macam mana kerja kan dia? Dia atas brainstorming mereka lah. Tapi yang terjah tu semua memang saya and my team. Saya bawa pada tim saya pun faham dan benda tu jadi. Yang tak sangka benda tu jadi fenomena, jadi kota ramai ya. Masa tu OG Ahmad Daud memang masih lagi ya? Okay, masa saya masuk OG dah 4-5 bulan lagi di saat terakhir. Lepas tu dia berhenti. Lepas dia ada masuk sementara Halizah Mispun, sementara Janazin. Lepas tu ganti yang kekal lama tu Raja Azura. Lepas tu saya keluar buat program lain. Dan saya masuk semula dah bertukar pada Wahid dengan Fafau. Ala Fazana dengan Wahid. So saya teruskan kat situ. Sampailah bila Terjah tu, Terjah ni mula-mula salah satu segmen dalam melodi. Melodi kan ada teater, ada segmen teater, segmen nostalgia, segmen prihatin. Antaranya ialah Terjah. Dan Terjah tu meletup. Jadi manajemen suruh saya keluar dari melodi. Terjah tu jadikan program sendiri yang keluar daripada melodi. Melodi diambil alih oleh anak buah saya yang pertama, Michelle Wee. Michelle duduk tempat saya, di melodi saya pun Terjah. Terjah pula baru 13 episod dah kecoh orang pandang benda tu macam begitu begini dan ada suara-suara yang kata suara haramkan apa semua. So, okay, tak apa. Dia berhenti kat situ. Tapi saya yang creator of the Terjah yang mencipta tu, saya buat tapi di YouTube channel saya lah. Brand memang saya punya brand, saya yang cipta. So saya patternkan under nama saya, nama Terjah, buat di YouTube lah, tak buat TV. Tak ada isu dengan TV3 Isu mengenai melodi. Terjah. Berkenaan Terjah. Okay. Of course lah, benda yang tak pernah ada di Malaysia, di negara kita tak pernah ada. Tiba-tiba saya create benda yang baru. Dan tentulah di peringkat awal dulu ramai yang pandang serong. Ramai yang kata mengaibkan, ramai yang kata sedangkan dia orang tak tahu nama itu sebenarnya apa. Saya banyak bermain dengan reverse psychology. Reverse psychology kan, berfikir cara yang reverse. Tapi tak semua orang faham itu. Jadi adalah suara-suara yang suruh benda tu di ban. So kita terpaksa akul. Bukan so sangatlah, sebenarnya kita boleh je nak jelaskan lagi, tapi saya lebih baik dah buat asing. Saya punya tu saya buat di yang lebih bebas. Taklah bebas. Maksud soalan saya tadi itu sebenarnya adalah TV3 tidak menghalang penggunaan Nas Ahmad Terjah. Okey, Terjah kalau program TV Terjah tu memang TV3 punya. Saya cipta tapi masa tu saya bekerja di TV3 jadi TV3 punya. Tapi apa yang saya buat di luar ialah saya mengembangkan. Saya duduk bincang dengan pengurusan TV3. Sebenarnya banyak yang saya nak buat dalam Terjah tu, tapi TV pula dah ada banyak program yang dia tak dapat nak ikut yang macam saya planning. Jadi dia bagi kebebasan pada saya, buatlah, go ahead, buat. Antaranya saya nak buat Terjah animasi. Terjah animasi tu Terjah tapi kartun. Macam mana tu? Okey. Terjah yang orang tengok kat TV lah saya menerjah artis saja. Tapi saya nak buat Terjah animasi, that is Terjah kartun, mungkin 2D atau 3D. Macam kita tengok Upin Ipin semua kan. Dia superhero. Terjah ni dia superhero. Kalau di melodi, dia menerjah artis saja. Tapi di kartun, dia seorang superhero yang berhadapan dengan penjenayah. Mungkin hari ni dia menangkap pencuri, besok dia menangkap penipu. Mungkin kartun ni lah. Dan ialah orang budak-budak biasa dengan Spiderman, Superman. Ini Terjah dah already superhero dengan dia punya topi, dengan rambut, dengan vest dia. Dah jadi ikon kat situ. Dan dia ada magic, dia ada kuasa. Kuasa which is senjata saya lah mikrofon. Tapi dalam animasi, mikrofon tu dia sakti. Dia jadi senjata apa kan. Dia jadi satu yang superhero, adiwira yang boleh tangkap budak-budak. Dari situ kita bersalurkan
nilai-nilai murni ya. Daripada dia minat Spiderman apa, boleh minat, saya sendiri pun minat, tapi minat juga yang lokalnya kita punya superhero. Sekarang kita ada Agent Ali kan, kita ada beberapa superhero tambahkan lagi. Itulah saya dah ada planning nak buat itu, dah bawa kepada TV3 tapi TV3 pula tak ada planning itu, dan benda tu melibatkan kos yang tinggi, makan juta kan. Jadi saya pernah bawa benda tu sendiri pada beberapa syarikat animasi. Jadi so far sampai ke ini belum ada kata putus lah. Saya akan teruskan. Ya, mana tahu kalau besok-besok tiba-tiba benda tu menjadi ada rezeki, teruskan. Kalau tak, ini saya dah ada kemukakan idea ini. Macam mana, sebab apa yang kita tengok animasi sekarang makin dapat sambutan bukan saja di negara sendiri, tapi dunia. Upin Ipin tu dah pergi sampai nak ke Egypt, China apa semua tu ya. Tengok kat situ ada market. Kenapa program TV biasa drama-drama Melayu tak boleh sampai ke negara luar, tapi Upin Ipin tu sampai luar. Dan dia jadi sinonim pula dengan Malaysia. Misalnya kata masa saya pergi ke Indonesia, kamu dari mana? Malaysia, Upin Ipin. Dia terkait, sinonim kat situ. Dulu pernah saya pergi masa umrah atau saya pernah pergi Rusia. Where you come from? Malaysia, Mahathir. Nama Datuk Mahathir, Tun Mahathir, sinonim dengan Malaysia. Tapi sekarang Malaysia, Upin Ipin. Terror ada orang tu. Bagus lah tu. Itu semua idea, pelaksanaan, cerita semua memang masak dengan penuh sempurna sampai menjadi minat orang dia punya penerbitan dia tu. Itu sebenarnya Malaysia ramai yang berbakat, ramai yang beridea yang besar-besar, bagus cuma peluang tu kadang belum ada. Dan kadang-kadang peluang tu dipandang sepi. Peluang ada ni berangan aja, ada ni kata nak begitu gini. Diperkecilkan, diperkecilkan. Kena menghadapi semua. Betul. Sementara dah ada kamera, ada apa segala ni, kalau jadi stringer kepada news, kurang minat. Stringer pada news, gini apa yang saya mengalami sekarang di NAS Studio, itu aja dah ambil masa saya. Assignment, saya melainkan kalau saya ada tim ekstra. Saya dah mampu untuk menggajikan staff. Sekarang kan belum mampu, baru lagi pun setahun dua je company saya. Jadi belum mampu nak. Kalau ada nanti saya dah mampu menggajikan editor dan reporter semua. Mungkin benda tu. Ada juga saya dapat tawaran daripada beberapa pihak lain yang nak saya jadi macam CEO kat tempat orang. Sebab dia orang pun nak ada station dia orang sendiri. Nak ada TV online sendiri. So since saya ada banyak pengalaman pernah bekerja di TV pun bertahun-tahun, so dia nak saya handle. So adalah dua, tiga pihak which saya tengah fikirkan lah. Dan kebetulan di PKP ni benda tu tertangguh. So, kalau memang dah rezeki saya dan ada masa untuk situ, sama kita akan buat kan. Company dia saya cuma handle untuk permulaan aja lah. Setahun ke kalau dia dah boleh beli sendiri, saya kontrak je lah, bukan own the company. Company saya sendiri NAS Studio pun sebenarnya macam tu. Kita ada program hari Isnin nak buat apa, Selasa nak buat apa, macam TV station tapi online. Saya pun macam tu, tapi sebab company saya ni naik tanpa dana, tanpa funder, tanpa, saya bukan orang kaya. Jadi benda tu boleh jadi tapi lambat lah. Tapi teruskan lah. Ya, betul. Kalau saya dah masuk atau memang background saya orang kaya ke, itu lain. Berbeza cerita kita. Itulah tu, sekarang ni kita buat apa yang kita rasa kita boleh buat bagi yang terbaik. Especially zaman PKP, zaman COVID-19 ni, seolah-olah satu reset button telah ditekan untuk kita semua kan. Jadi satu yang kita kena fikirkan, new norm tu ada kena norm tu benda yang baru ataupun benda yang makin ke belakang dan kita kena hadap. Ya, betul. Dan kawan-kawan kita yang bekerja dengan syarikat-syarikat swasta semua sekarang risau. Dah habis PKPB ni, dah habis lepas raya nanti ni, ada lagi tak kerja diorang tu? Ramai orang mengalami kerisauan. Adakah mereka masih ada kerja lagi?
Dalam menghadapi ini, okey, ni company saya baru. Jadi tiba-tiba dah baru, dah sedap dah make money kat situ, tiba-tiba ada PKP ni, which is tak boleh pergi office. 2 bulan dah tu. Dan nak buat t-shirt, ya kita boleh design, kita boleh print. Tapi t-shirtnya raw, kosong, kena beli kat kilang t-shirt, tutup. Jadi benda tu dah tak boleh jalan. And then pada broadcasting pula, ya saya boleh pergi cover, saya mana-mana, saya boleh buat video clip apa semua. Tapi acara tu semua tak ada. Press conference tak ada, konsert tak ada, apa acara semua tak ada. Jadi benda tu pun dah terberhenti. Jadi dah tak ada bisnes kat situ. Bisnes pada masa tu tak ada. Tapi kita jangan keras itu. Sebab rezeki Allah sebenarnya luas kan. Itu yang datangnya saya buat sementara duduk rumah tak ada buat apa. So saya dengan family buat nasi lemak, jual. Dan baru ni kita buat laksa Johor, jual. Dan kena bulan puasa pula lagilah benda tu dapat sambutan. So kita jual online. Daripada kita jual hanya untuk komuniti masyarakat penduduk kita setempat ni, benda tu dapat sambutan, di luar sikit, daerah Damansara, di luar sikit, ke Bangsa ke mana kan. Tak terfikir pun saya akan jual makanan, akan jual laksa Johor, tapi tiba-tiba terpaksa buat sebab pertama tu survive, yang keduanya tak ada buat apa. Daripada kau merepot kat rumah tak ada buat apa, kau ada buat benda lah kan. Saya tak tahu masak. Memang dari kecil saya tak tahu masak. Saya cuma tahu makan. Tapi wife tahu masak dan family pun nak join channel itu. Secara tak langsung tiba-tiba kita jadi pembuat dan penjual benda itu. Tapi bila dah keadaan balik normal, saya akan balik semula pada dunia saya lah. Studio saya. Tapi yang dah on ni, makanan ni, wife teruskan dengan anak saya. Jadi secara tak langsung PKP ni, benda tu jadi berkembang. Daripada NAS studio tu cuma t-shirt dengan broadcasting, tiba-tiba dah ada makanan pula untuk family saya. Benda tu jadi dua. Jangan salahkan takdir, jangan puas dengan keadaan, tapi fikirkan macam mana kita nak hadap benda tu pada pendapat saya lah. Kita tak boleh berada di kelompok dunia kita je. Dunia lain. Saya tak tahu dunia saya akan ada di dalam masakan. Jual laksa, jual nasi lemak. Tak terfikir dulu Kota Damansara kat area mana? Seksyen 8. Duduk Seksyen 8, Kota Damansara. Dekat Masjid Kuning ke? Masjid Kuning depan lagi. Masjid Kuning tu Seksyen 9 ke 10. Seksyen 8 dekat dengan Usrawi, dekat Brothers. Itu ada paman. Okey. Tapi office dekat Shah Alam, setiap hari nak kena travel. Kenapa pilih Shah Alam? Asalnya t-shirt tu kita buat kat rumah. Adalah satu bilik tu kosong. Jadi bilik tu kita guna untuk design, untuk print. Dia punya mesin dia pun bukan besar. Mesin rumah pun boleh. Asalnya macam tu. Tapi Alhamdulillah bila satu berkembang, adalah satu pihak tu dia kasih. Dia ada rumah tapi dia tak pakai sebab dia dah pindah rumah lain. Rumah kosong. Jadi kawan. Jadi dia suruh duduk kat rumah dia tapi jadikan office. Itu yang kita berkat salam. Dia punya rumah tu salam. Jadi kita gunakan tu untuk office. Dah setiap hari kena berulang. Kalau ikutkan memang tak perlu tu kot. Boleh teruskan dekat rumah. Tapi dekat rumah pula kena fikir sebab mesin makin bertambah. Daripada satu mesin dah jadi 2, 3 kan. Jadi memang kena ada. Lagipun studio. Macam saya, 101 FM Kebabung tu ada studio dia sendiri. Dekat situ Kebabung tu dekat situ juga. Macam mana? One-to-one Kebabung tu di sana lah, studio di Shah Alam tu lah. Dia macam satu rumah tapi hall dia saya bagikan ni untuk set Kebabung, ini untuk set Teja. So, nanti ada satu lagi ruang bilik tu boleh gunakan untuk mungkin ada satu pihak tu dia nak buat khusus motivasi. Boleh buat kat situ macam kawan mana. So asalnya rumah tu dah jadi studio. Studio tu itu. So, jadi bila dah ada tu dah tak boleh buat kat rumah dah sekarang. Tetamu-tetamu untuk tuan-tuan Kebabung tu akan datang ke situ lah. Tamu akan datang ke situ tapi tak digalakkan ramai lah. Biasanya dia datang katakan artis orang dengan
katakanlah PR dia, PA dia, 5 orang lepas lah. Video Okay. klip pun buat masa ni, video klip ada Parazila punya video klip tu. Video klip yang simple tu boleh lah. Sekarang kan video klip simple. Tapi kalau nak yang dengan CGI apa semua tu tak boleh lah. Tak adalah. Yang simple, buat masa yang simple. Kalau ikutkan planning asal, memanglah kita nak studio tu masuk dia dah lengkap segalanya. Dan setiap hari ada aktiviti. Hari ni ada jam. Misalnya kata weekend, hari Sabtu ada jam. Record untuk online. Lepas tu hari Jumaat ada tazkirah. Hari itu ada khusus main gitar ke. Kita buat khusus melukis kartun ke. Memang ikut planning. Nak studio tu macam tu. Cuma nak buat benda tu kena ada bajet yang besar yang kita belum ada sekarang. Soalnya tak. Jadi orang pula suruh saya buat macam tu. Kita buat. Tapi bukan saya own lah. Saya cuma buat untuk tempoh setahun lah gitu. Lepas tu dia orang dah boleh jalan sendiri dah. Saya next lah. Pelan-pelan lah. InsyaAllah akan berjaya. Ya, sama-sama kita. Sama-sama. Terima kasih. Anas, terima kasih banyak untuk spend masa dengan saya. Sedar tak sedar 2 jam 17 minit juga kita berbual. Ya? Tak biasa 2 jam. Bateri saya daripada selalunya macam tu lah. Jadi itulah dia. Saya ucap terima kasih tadi. Lepas tu selamat menyambut Hari Raya new normal yang tak pernah kita alami sebelum ni. Okey, pada Ad, terima kasih saya ucapkan kerana mengundang saya dalam live ini. Semoga apa yang kita bincangkan ni bermanfaat kepada penonton. Tak banyak sikit, tapi dia bukan berbual kosong lah. Dia ada manfaat. Orang ni boleh ambil sikit, orang ni boleh sikit. Okey, raya dah dekat lagi 4 hari raya kot. Selamat Hari Raya, kita tak sempat jumpa, tetapi kita jumpa di alam maya ni. Selamat Raya, yang penting ampun maaf saya dan batin. Semoga semua kita sukses. Saya nak tengok lebih sukses daripada dulu. Semoga semua kita bermanfaat pada orang lain. Hari Raya memanglah kali ni lain macam punya Hari Raya. Tapi saya lebih rasa tak kisah kalau kita tak dapat balik kampung, tak dapat beraya biasa. Tapi saya lebih rasa kisah kalau ada orang kita yang makin lama makin gugur kerana COVID kan. So lebih baiklah kita tak payah celebrate macam dulu sebab tahun depan ada raya lagi 2 tahun ada raya lagi. Tak payahlah nak melawan orang kata jangan balik kampung, nak juga balik. Dengan kau balik tu nanti akan menyebar lagi. Ingat dulu, Wuhan dulu COVID ni hebat tahu masa tahun baru Cina kan. COVID raya, yang ziarah semua tu keluar melancong bersama kita yang Wuhan tahu. Kita ambil contoh teladan daripada tu, jangan beraya macam tu buat masa ni lah. InsyaAllah kalau ni kita boleh putuskan rangkaian tahun depan kita beraya macam ni. Betul. Selamat Raya sama-sama. Okay. Terima kasih. Ketemuan lagi. Alright. Terima kasih.